ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul sekali lagi setelah kelas pertama kita, iaitu minggu lepas. Dan kita ada introduction to ilmu hadis. Siapa yang baru kat sini hari ini? Yang baru empat ya? Alhamdulillah. Okey, hari itu ada dibincang sedikit tentang introduction kepada hadis. Sepatutnya pembelajaran agama tak susah. Kita minggu lepas kita dah buktikan bahawa belajar agama tak susah. Kita dah setuju. Siapa yang kata tak setuju, tolong dipercaya satu. Cumanya mungkin dia dihidangkan dengan cara yang salah ataupun dihidangkan oleh orang yang salah. Maksudnya either the food is bad or the cook is bad lah. So salah satu ada masalah. So sepatutnya benda ni senang sebab agama ialah untuk semua orang kan, semua orang, kecuali orang tu memang insane ataupun very mentally challenged lah. Untuk orang macam kita yang IQ 120, 150 ni, sepatutnya Masya Allah, no problem. Okay, by the way, nama saya Jeffrey. Nama saya Jeffrey. Saya juga isteri saya Analiza. Saya belajar ini pun bukan belajar secara official tau. Saya belajar hadis bukan secara official, bukan cara rasmi, formal, very formal. Saya belajar pun di macam kurang lah. Sekarang kan tak formal kan. Bukan di Azhar, bukan di Madinah kan. Kat Kuantan kan. Belajar hadis kat Kuantan. Dengan Ustaz Razali namanya. Okey, simple dia. Bila kita cakap pasal hadis, kita punya outline pembelajaran kita sampai habis. Saya rasa kita perlukan lagi 2 kelas, lepas tu biarkan insyaAllah 1 atau 2 kelas hadis. Bab hadis akan habis. Cuba tengok outline dia. Boleh eh? Okey, hadis boleh dilihat dari beberapa aspek. Saya recap sikit. Okay, bagi siapa yang baru datang, kita boleh ikut-ikuti. Ini hadis. Dia boleh di-describe daripada beberapa aspek. Seperti mana awak nak cuba describe saya, awak boleh start dengan dia seorang lelaki. Diorang kata dia pakai baju grey kan? Ataupun nak describe kerja, nak describe keluarga kan? Semuanya tetap saya kan? Nak start dengan nama ke, nak start dengan bangsa ke kan? So we can talk about something in many ways. So satu cara untuk cakap pasal hadis yang kita ada bincang sikit hari tu, apabila dia ditinjau dari segi sandaran dia, iaitu punca hadis tu datang dari mana. Kalau hadis tu sebut Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, apa maksud hadis tu? Hadis apa? Hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Bila dia dari Allah. Kalau dia dari Nabi sahaja, dia namanya marfu'. Ada kat sini. Boleh tak follow dia punya flow dia? Tadi kat sister lah Riahiana. Dia tinjau dari segi sandaran. Kat bawah sekali kursi, kemudian atas sikit marfu', mauquf, maqtu'. Kalau kursi diriwayatkan daripada Allah. Kalau diriwayat dari Allah, kenapa dia tidak ada dalam Quran? Quran itu kata-kata Allah. Kenapa ada kata-kata Allah tetapi dalam hadis? Apa yang dengan Allah? Ada orang akan cakap, oh dia sebenarnya kata-kata Nabi tapi wahyu dari Allah. Betul. Tapi yang lebih tepat ialah apa tahu? Is decided by Allah, that is not from the Quran. Itu je. Decided by Allah, dan itu bukan Quran. Kalau Quran, Allah, Nabi akan sebut, okay, ini dalam surah Al-As, ini dalam surah Al-Baqarah kan, letak dalam ayat ke-30 kan, itu yang Nabi buat kan. Bila turunnya ayat, Nabi akan bacakan,
Nabi cakap, okay, masukkan ini di bawah surah Hud. Surah apa? Daripada awal lagi dah. Bukan masa Jibril datang apa? Tak, dari awal Nabi akan sebut. Dan kemudian Nabi akan ulang dengan Jibril every year once. Sebelum dah every year once. Bulan Ramadan. Bukan di akhir hidup. Di waktu Ramadan, setiap Ramadan one time dengan Jibril. Dan di hari tahun terakhir Nabi wafat, two times. Ramadan terakhir Nabi wafat ialah 2 kali Nabi ulang dengan Jibril. Sebelum wafat tu kan. Di dalam hadis. Asal Sebab hari tu, sebab hari tu pergi yang divine speech by Norman Ali Khan. Dia kata ada khilaf di kalangan ulama sama ada penyusunan surah-surah tu adakah divine ataupun sahabat yang menyusunnya, macam tu. Jadi kalau kalau dah sahih bahawa Rasulullah every year dengan Jibril, sudah tentulah benda tu mana Jibril ni yang menentukan nak baca kan surah mana seterusnya. General understanding ialah susunan ini ialah mengikut ijma sahabat. Secara generalnya sahabat setuju. Sebab sahabat yang terdengar dari Nabi kan. Dia tak dengar dari Nabi kan. Sahabat-sahabat setuju bahawa inilah susunan dia. Yang siapa yang susun cara lain sikit, dia dikira dipanggil syad. Dalam pelajaran hadis ni, dia panggil ganjil. Contohnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi kita semua kenal. Dia berpendapat surah Assalamualaikum, surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq bukan dari Al-Quran. Itu pendapat dia. Setahu dia, surah ini turun apabila turun berkenaan dengan Nabi kena sihir. Jadi ia cuma satu doa untuk orang kena sihir, doa untuk mengelakkan diri daripada sihir. Pendapat Ibnu Mas'ud. Tetapi sahabat Nabi yang the bigger body of sahabat Nabi ni tak berpendapat macam tu. Dia masuk bersorangan pendapat dia dalam bab ni. Kita beri syak. Syar nama dia, Syar. Nanti kita akan belajar Syar. Jadi ada je satu dua sahabat Nabi yang tak dengar beberapa ayat. Jadi Quran dekat tangan dia, Quran dia tak lengkap lah. Faham tak? Apa sahaja dapat dari Nabi, Baqarah mungkin 20 ayat, Ali Imran sikit, itu sikit, dia bawa lah pergi. Kan ada sahabat Nabi jumpa Nabi sekali je. Datang sekali, dia kata Nabi, aku nak pergi ajar kaum aku. Dia kata, okay, you take all this, you go and teach them. Lepas tu dah tak ada dah, tak ada radio, tak ada MP3 kan. So, itu je dia tahu. So, pada pendapat dia, Quran ni nipis lah, setahu dia. Tapi tak ada orang, setahu dia ini, dia buat apa dia. Jadi bila Osman, dia proses tu, Osman kumpul, panggil semua qura, check balik kan, semua setuju, ni ada. Ada variation sikit-sikit, akan kalah lah yang seorang dua tu. Pada pendapat dia, contohnya pada pendapat dia zalimun, tetapi 90 sahabat kata kafirun, kata ada. Dia seorang yang kata zalimun, mungkin dia salah dengar ke. So tak apa lah, awak seorang dia nampak. Sebenarnya sekali lagi dalam bila di akhir hayat Nabi, masa tu Quran dah lengkap diturunkan. Jibril yang 2 kali tu kan, ada tak bersama dengan Nabi dan juga sahabat lain ke Nabi saja? Bila Nabi dengan Jibril, Nabi dengan Jibril je. Oh, setiap tahun tu sebenarnya bila kita kata Nabi Jibril baca Quran revise dengan Nabi, memang dia berdua, tidak pernah ada dengan mana-mana sahabat. Sebab kalau sahabat tahu tu Jibril, susah nanti sister. Dia pegang tangan tak lepas. Ini nak malaikat depan aku ni. Ingat tak dulu dalam satu hadis Jibril dipanggil hadis Jibril, bila seorang lelaki yang handsome, kemas, pakai baju putih, dia datang dalam majlis Nabi macam ni. Tiba-tiba datang orang kita tak kenal, bukan orang IBT lah dia kan. Kita semua geng-geng IBT lah kan. Datang orang bukan IBT, ini siapa ni? Tapi macam familiar je kan, macam familiar sangat dengan saya. Datang terus duduk dengan Nabi, lutut bertemu lutut. Dan dia tanya pula Nabi, apa itu Islam? Dan apa itu iman? Apa itu ihsan? Bila kiamat? Dan bila Nabi jawab,
iman itu apa, Islam tu, dia kata sedap, betul lah, bagus lah. Alah, berani je orang ni datang, tak kenal siapa, tiba-tiba betul, bagus. Macam you tanya saya, betul, you kata betul lah, betul kan, sepatutnya saya dah cikgu kan, dan sepatutnya you dengar je lah, tak kata betul. Yang you cakap tadi tu betul, you cakap tadi tu betul. Ni melampau ni. Lepas tu Nabi tahu tu siapa. Lepas dia pergi, baru Nabi kata, do you know who is that? Itulah Jibril datang mengajar kamu agama kamu. Kalau Nabi cakap awal-awal, apa akan jadi kat sahabat? Tumpuan dia pada Jibril, bukan pada cerita Jibril. Malaikat ni, macam ni muka dia. Oh, kalau jadi manusia macam ni ke? Itulah, faham tak? Manusia nak dekat-dekat dengan dia, nak pegang kan? Itulah kan nak program kan? Manusia, dia kan sibuk dengan diri dia tapi bukan kata-kata dia. Dia nak cerita dia lah, dia Nabi dengan Jibril je. Kemudian Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada yang menulis, dia kata each time after Nabi jumpa Jibril, Nabi akan check recitation dengan aku tak? He will check my recitation. So generally speaking, we can believe that the susunan is mutawatir. Mungkin ada orang kata yang mutawatir itu apa, kita akan bincang sikit. So far boleh follow. Okay. Kalau daripada Allah tapi bukan dalam Quran, dia dipanggil hadis kursi. Generally speaking, hadis kursi lebih kurang ada 100 ke 200 je. Dan ada hadis kursi yang tak sahih, yang diriwayatkan dari Allah, punya beraninya manusia. Riwayat dari Allah ni, Allah berkata such and such, still nak tipu juga. Sebab dia kata apa salahnya, janji baik kan. Contohnya ada seorang tu, dia meriwayatkan 114 hadis. Agak-agak dia riwayatkan hadis pasal apa? Dan dia mengaku pula, aku memang palsu hadis. Fadilat apa? Fadilat Rawi 114 kan apa? Setiap surah tu, Fadilat setiap surah. Satu surah dia bagi hadis fadilat. Sebab dia kata, aku tengok zaman kita ni, itu bukan zaman sahabat tau, zaman kemudian. Tapi niat dia memang baik kan? Niat dia baik, betul kata. Tapi cara salah kan? Dia kena ingat. Termasuk yang surah Al-Waqi'ah tu kan? Termasuk fadilat surah Al-Waqi'ah yang selalu orang cakap. Yang mana? Kita kata apa, kalau nak Rezeki. banyak apa tu, baca surah Al-Waqi'ah tu. Saya tak pasti. Setahu saya tak ada tau. Setahu saya, tapi saya tak pasti. Tak pasti itu termasuk tak ada hadis palsu. Kita cek. Tidak ada hadis sahih yang ceritakan tentang fadilat. Tak juga. Ada. Tapi ada satu lelaki ni memang dia buat semata-mata dia orang baik ni. Ni Ali post every week tu. Surah Al-Fatih tu. Bila orang tanya dia kenapa, dia kata zaman sekarang aku tengok orang sibuk sangat baca hadis tapi tak nak baca Quran. Jadi sebab tu aku buat macam ni. Maknanya niat dia baik kan, tapi cara dia salah. Jadi orang Islam tak. Sahabat takkan buat macam ni. Dia orang kemudian, generasi kemudian, 100 atau 100 years after that, apa sahabat. So niat kena baik, cara pun kena betul. Jadi tak boleh kata apa salahnya, kan baik. Kalau aku tipu orang, aku suruh kata baca la ilaha illallah 17 kali, anak boleh dapat 5A dalam UPSR. Kan ada senarai lagi, ada checklist lagi. Ini dia benda-benda yang untuk kepandaian untuk anak sebelum exam. Jadi 17 kali apa, entah 21 kali apa salah lah. Jadi orang pun akan viral lah. Orang suka sebab UPSR kan penting dalam dunia ni kan. Penting. So, punya penting UPSR, orang akan ikut juga perkara-perkara palsu. Maknanya sama lah dengan ada orang post macam bagaimana untuk merawat cancer, you have to read all these surah-surah tertentu. Is it the same to Yes, if they say this is the way, then we have to question who told you that. Tapi kalau dia kata bila saya sesama, saya akan baca surah ni macam generalis. Sebab the Quran is generally is shifa. Kan? Jadi okey je. Tapi kalau awak just prescribe tau, sakit mata ini surahnya, sakit telinga ini surahnya, then you have to come with the proof lah. Memang ulama dulu pun ada cakap apa yang dia buat, dia akan baca ayat ni. Where were we? So orang Islam kena ada dua ciri. Dia kena betul, dia kena niat baik, dan caranya pun kena betul lah. Salah satu kata juga.
Saya nak tanya, orang kata tak apalah dia ikhlas kan, tak apalah dia kan, niat dia baik. Saya nak tanya, kalau kita betul-betul deplating the monk dekat monastery tu, yang dia botak kepala dia pakai baju berwarna, dan dia sabar tu, makan, dia tak makan daging, dia makan cuma apa yang orang bagi, tak kahwin, boring tu hidup dia, tak ada TV dia. Agak-agak siapa lagi ikhlas untuk Tuhan? Dia berbanding saya. Dia lagi ikhlas. Kalau kita nak guna perkataan ikhlas tu lah, dia lagi devoted tau. Tapi cara dia salah. Itu je isu. Kan? Dia jalan dia salah. Kalau dia masuk Islam, jalan dia mesti sangat baik-baik. Kan? Jadi itu tak, sebab dia punya sacrifice banyak kan. Macam tu juga orang Islam. Dia rasa bila dia menari sambil berpusing-pusing, dia rasa rapat dengan Tuhan. Itu dia rasa, memang ikhlas. Dia ikhlas kan, dia pakai skirt semua kan. Dia pusing, dia pakai dervish dance kan. To him it's betul lah, untuk awak rasa betul. Tapi kita nak tanya, Nabi, sahabat Nabi, Tabi, Imam Syafi'i, Imam Malik, bagi satu nama lah yang pusing macam ni masa ni. Satu nama je pun, kita akan puas hati. Kita akan kata, okay, Alhamdulillah. Tak ada satu pun. So where are you getting this from? Kan, something is wrong. The way kan, tak ikut sanad langsung. Kan kita kan. So macam tu lah. Itu dengan zikir-zikir tambahan. Kita kena tanya dari mana kan. Bukan nak kutuk orang lah. Bukan saya saja nak bang orang. Tapi from where? Sebab agama kita sangat saintifik lah. Sebab saintifik macam ni lah orang-orang putih, orang Amerika, orang Britain lagi ramai masuk Islam daripada orang Cina dan India. Sebab di sana agama kita dipresented macam ni lah, saintifik. What is the proof for Quran to be word of Allah? Okay, this is what I know. Okay, okay, nampak logik kan? So diorang suka. Macam kita sekarang, Quran memang Allah punya perkataan lah. Takkanlah Bible. Bible semua tipu. Oh gitu, kita punya argument macam tu. Bible mesti tipu. Quran lah betul. Tengok tulisan penyatik. Dia tak saintifik lah. Dia kata tengok saya Islam, tengok saya tenang je. Dia fikir macam tu, dia tak saintifik lah. Tengok kita orang Islam, tengok kita sabar, kita sembelih ayam elok-elok. Kan bersih kan, sembelih macam tu. Tak ada, cucuk pun bersih. Tak, kalau ikut logik sebenarnya, tak hebat mana pun style-style ni. It doesn't mean anything, it's just syariat saja. Tapi yang betulnya ialah, you got no other choice. Ini, this is the truth. I got no choice. Betul tak? Dan kalau awak dengar apa yang saya cakap, awak pun akan terpaksa untuk masuk Islam. Saya tak paksa awak, tapi awak akan terpaksa. Macam juga saya akan cerita pasal hadis ni. Tak boleh tidak awak cakap, alah, memang hadis ni betul lah. Tak boleh jadi anti hadis lah. Memang tak boleh. No way lah. Tak ada ruang. Sama-sama. Boleh lah. Quran, kalau hadis Qudsi, dia hadis marfu'. Okay, biar here dekat sini. Dari sini. Semua orang ada okay, inilah outline pelajaran kita. Semua kotak-kotak tu kita belajar, bermakna kita dah settle dalam hadis. Dan we are much better than many people sebenarnya. Alhamdulillah. Sebab ramai orang tak faham cara macam ni. Simple je sebenarnya. Okay. Kalau marfu' dari Nabi. Kemudian hati benda yang lain mauquf. Betul tak? Waqaf. Maksudnya terhenti. Dia terhenti kat mana? Sahabat yang cakap. Sahabat Nabi cakap, kami dulu, contohnya kan? Contoh Pernah nampak Nabi. Saya bagi contoh, tapi kalau boleh contoh tu tak sensitif sangat je. Tak apa. Boleh dah, Boleh belajar. semua orang sini dah kahwin. Tak, you know. Okay, tak apa sebab nak belajar Korang semua pernah belajar pasal azal tak? Maksudnya coitus interruptus. Maknanya ejaculation di luar faraj lah. Okay, bagi tak nak anak. Sebab tak nak anak, diorang tak ada kondom semua kan, zaman tu kan. So tak nak anak, diorang ejaculate kat luar. Okay, so sahabat Nabi kata, kami dulu, sewaktu Nabi hidup, kami mengamalkan coitus interruptus sebagai azal. Okay, hadis ni hadis apa? Sahabat Nabi cakap, kami dulu, dia cerita kat sahabat, cerita kat tabi'in cerita ni, kemudian Bukhari kumpulkan. Okay, hadis ni hadis apa? Mauquf, betul? Tetapi kan, dari segi literally memang mauquf, tetapi sebab sahabat Nabi itu sebut, kami di waktu zaman Nabi hidup, kami buat, bermakna hukumnya ialah hukum marfu'. Okay? Hukum
tapi kategori mampu. Kategori mampu. Hukum Nampak tak? azal tu. Yalah, sebenarnya Nabi pun setuju. Sebab sahabat Nabi takkan buat benda yang Nabi tak buat bagi kita tak? Dia buat waktu Nabi hidup ni. Bermakna it's already us lah. Nabi dah tahu tapi just let it go lah. Yeah. I want to go to that. Macam mana based on that hadith, we know that Nabi is in the know about that information. Mungkin sahabat je tahu, tapi mungkin ada kemungkinan Ada kemungkinan. that Nabi doesn't know, didn't know. So it doesn't mean yes from Nabi. Okay. Kalau benda tu sahabat Nabi buat dan dia kata Nabi tahu tau. Dia cakap faham tak? Nabi dan Dia Nabi cakap, tahu okay. tentang perkara ni. Bermakna Nabi just let it go lah. Itu antara sunnah yang Nabi diamkan. Macam sahabat Nabi lain makan talk kan. Nabi tak kata aku suka ataupun tak suka. It's just you eat but in front of me. So it's understood that it's okay. Sebab Nabi takkan tinggalkan apa-apa tanpa dia terangkan. Itu dia punya konsep asal lah. Okay. Maksud brother ni maknanya praktis azal tu dengan matan yang begitu adakah jadi satu keyakinan kita bahawa Nabi tahu? Betul. Sebab kalaupun Nabi tak tahu, kalaupun dan Nabi tak pernah sebut bahawa itu haram, so it becomes bila dalam hal dunia semua perkara halal kecuali ada dalil yang haramkan. Betul. Kita faham tak? Ini very simple. Dalam hal ibadah, ini satu maksim yang very important. Dalam hal ibadah semuanya haram kecuali ada dalil yang menyuruh. For example, ini ibadah. Ibadah maknanya cara nak dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau pada pendapat saya, Jeffrey, berdiri sebelah kaki ialah satu cara saya rapatkan diri dengan Allah. Okay? Boleh tak saya buat macam ni? Untuk satu hari 5 minit. Saya rasa saya nak berkorban untuk Allah, maka saya pun buat macam ni. Ataupun saya golek keliling masjid Kristian tu. Masjid Steel lah, masjid Steel dekat sini. Terus saya kan? Pada pendapat saya itu cara saya berkorban untuk Allah. Dan saya pun pusing dengan badan saya. Boleh ke tak boleh? Apa hukum? Haram. Sebab apa haram? Kerana dalam hal ibadah semuanya haram unless proven otherwise. Hari itu kami baru bincang dengan Brother Lim. Dia quote apa yang Dalam Arab lah. Syekh apa yang Nuruddin. Makanya syariah. dia tu empat imam tu hanya Imam Hambali sahaja yang mengatakan semua ibadah adalah haram melainkan ada dalil yang membolehkan. Tapi 3 imam yang lain, tak kira dunia ke ibadah ke, semua adalah halal melainkan ada dalil mengharamkannya. Macam mana tu? Everything is allowed unless it is forbidden. Ya. Allowed unless forbidden. Permitted lah. Ya, allowed unless forbidden. Okay. Satu observation yang betul. Tapi you just take what I say first. Dengar dulu, tengok how it feels lah. Okay? Sebab saya pun mengikut imam juga kan. Patut not alone lah. At least one dengar. Bila saya buat pusing masjid tu, so halal lah kalau ikut imam. Saya sebenarnya setuju apa yang cakap. Cuma Untuk mengelakkan fitnah kita tak boleh buat lah. Untuk mengelakkan fitnah. Tapi halal tak? Dalam bab ni saya rasa Imam Hambali lebih tepat lah. Cuma saya tak boleh faham kenapa 3 imam yang lain tu berkata itu je isu saya ni tempat dia sebenarnya. berbeza. Pada saya Hambali, saya setuju dengan Hambali 100%. Kalau 200% pun saya setuju. Cuma kenapa imam yang lain tu dia pertamanya betul ke? Yang kedua, kenapa mereka berkata itu berpendapat situ? Betul lah. Yang statement semua benda dari ibadah semua benda dah haram kecuali ada apa yang menyuruh tu. Pada dia kata that statement itself dia tak ada Bukan hadis kan? Dia bukan hadis. So how can we use that to justify ibadah kita? That's the Itu namanya usul fiqh lah. Maksudnya what's the kesimpulan daripada beberapa hadis. Macam tengok the trend of hadis, the trend of Nabi dalam perkara-perkara
perkara baru ni macam mana? Sahabat Nabi. incline towards that methodology. Sahabat Nabi tengok perkara baru macam mana? Sebab dalam Sunnah Ad-Darimi dalam hadis yang sahabat, yang beberapa orang, dia bukan sahabat lah, dia berkumpul dan dia kata sabbihu mi'ah tahlilu mi'ah. Maksudnya bertasbihlah 100 kali macam yang kita buat kat Malaysia lah, yang ada tekong seorang macam tahlil lah. Jadi seorang sahabat ni tengok kat masjid, something is wrong. Sebab kita tak pernah buat macam ni, tapi dia tak sure nak buat apa. Jadi dia balik jumpa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni lebih garang sikit lah. Dia kata, apa yang aku nampak orang buat macam ni. Ibn Mas'ud kata, come show me the place. Dia pun pergi kat masjid tu. Dan Ibn Mas'ud kata, daripada kau bilang tasbih, kau bilang keburukan kau. Faham tak? Dia kata Nabi punya barang tak pecah lagi kat rumah dan kamu sudah buat bid'ah. Oh, disebut bid'ah. Yes, disebut bid'ah. Bermakna walaupun nampak macam baik, perkara baru je sahabat Nabi memang takut. Apa ni? Sampaikan kumpul Quran pun sahabat Nabi cuba tak nak buat. Punya jaga je dengan agama ni. Jadi kita tak boleh open this door just like that. Otherwise agama kan spoil. Macam mana agama Kristian spoil, agama Yahudi spoil kan. Tak apa, itu dah usul fiqh kita. Balik kepada cerita ni. Bukan nak balik ni. Maupun sahabat. Kemudian kalau dia terhenti setakat tabi'in, please ask me, tolong kita informalize. Yang penting faham kan. Bukan dapat diploma pun kata ni. Yang penting faham. Kalau terhenti setakat tabi'in, contohnya Sa'id Ibn Musayyab, seorang tabi'in yang senior kan? Seorang tabi'in yang sahabat Nabi pun belajar dari dia. Betul tak? Seorang tabi'in yang sahabat Nabi pun belajar dari dia. Logik kan? Sebab sahabat dia bukan je Muslim baby kan. Tapi dia dah tua, dia Islam kemudian ke, itulah. So Ibn Umar lah antara orang yang belajar daripada Sa'id Ibn Musayyab. Ibn Umar seorang sahabat, dia anak kepada Umar Al-Khattab kan. Dia belajar dari Sa'id Ibn Musayyab. Jadi Sa'id Ibn Musayyab say something lah, yang dia tak sandar pada Nabi lah. Dia tak sandar kepada sahabat Nabi. Kami buat apa-apa kan, di waktu perang ini kami gini-gini. So itu semua cerita setakat dia je. Jadi itu dinamakan hadis Maktuk ni maknanya terputus lah. Faka'ah tu maknanya putus. Kalau mursal sama. Kami kita mursal sekarang very specific. Dan hadis maktuk juga dikenali sebagai athar. Athar dipakai mampu ke? Maktuk Mampu bukan athar sahabi. mampu kan di atas. Sama-sama. Bukan mampu kan. Yes. Athar. Okay. Kenapa kita belajar semua ni? Bukan untuk hafal, bukan untuk hafal perkataan ni semua. Betul tak? It's just to appreciate macam mana detailnya sahabat Nabi, tabi'in ni dalam mengklasifikasikan hadis. Dan at least lepas ni kalau tengok buku ada kursi tu kita clear dah. Kursi apa kan? Lalu kalau contoh kalau dalam buku kan kita tengok dia kata tetapi hadis ini mauquf. Kita tahu dah. Sebenarnya Nabi tak terlibat dalam hadis ni. Tapi hadis ni mauquf. We understand. Tetapi hadis ni maktub. Lagi faham. Jauh lagi ni. Tapi ini cakap. Jadi maksudnya dalam 4 kategori hadis ni, 2 hadis kategori itu mauquf dengan maktub, dia memang Nabi tak sebut lah. Yes. Tak ada Nabi kat sini. Ayubah. Tabi'in inilah orang yang tak jumpa sahabat, tak jumpa Nabi, tak jumpa Nabi. Cerita-cerita zaman Selepas kewafatan. yes, selepas Nabi dah wafat, sahabat-sahabatnya beberapa dah wafat, zaman tabi'in cerita sama dia orang, khalifah ni lawan khalifah ni apa-apa kan. Semua dia panggil asal lah. Dia panggil hadis maktub lah. Hadis maktub tu ada tak ulama yang menjadikan dia sebagai dalil kepada hukum? Yes. Ada juga? Ada. Okey tak? Tak, kat mana yang sangkut?
Tak apa je, tak apa. Kita share semua. Ke saya jawab soalan Dr. Nakil? Ada tak yang menjadikan dalil? Sure. Berbanding dengan Sa'id Ibn Musayyab cakap something pasal hukum dan Jeffrey cakap something, agak-agak Dr. Nabi cakap macam dan you see kan? Maknanya daripada ulama-ulama biasa cakap dengan tabi'in punya amalan, mestilah diorang ada sandaran. Cuma mungkin diorang tak sebut sahaja. Faham tak? Jadi antara weight lah, antara tabi'in dengan Yusuf Qardawi lah. Biasanya macam ni. Tak Yusuf Qardawi cuma ulama zaman sekarang. Yang ini pernah jumpa sahabat. Dan dia bukan jumpa seorang dua, pada tu sahabat dia jumpa. So, mesti cakap dia Carry somewhere. yes, carry somewhere. Not just okay. Dan cakap sahabat ni menjadi hukum tak? Mesti, sebab Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Satu dalil. Hendaklah kamu di atas sunnahku dan sunnah khulafa yang terpimpin. Khulafa rasyidin, iaitu yang empat khalifah. Kemudian hadisnya lain, bila orang tanya, apakah itu jalan yang lurus tu? Kan ada 73 golongan kan? Satu sahaja masuk syurga kan? Nabi kata ma ana alaihi wa ashab. Apa yang aku di atasnya dan sahabat-sahabat. Lagi general sahabat-sahabat. Bermakna jalan sahabat ialah jalan yang betul. Dan itulah doa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan, an'amta alaihim. Siapakah itu yang an'amta alaihim, yang telah diberikan nikmat? Allah tengah cerita kat kita untuk minta jalan orang dulu lah. Kau orang akan datang lah. Orang dulu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini semua sahabat ni. Nabi memang Nabi dah. Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, semua yang mati perang Badar, Uhud kan. Wassalihin, orang baik from the previous masa. So memang jalan ni lah jalan yang betul. Allahu Akbar. So kita clear tak bab sandaran saja. Bab yang bab mauquf tu, dia hukumnya dia akan naik taraf jadi marfu sekiranya perkara tu berlaku time zaman Nabi, betul? tak semestinya. Ataupun Nabi mengiyakan. Okey. Saya bagi contoh. Kalau berlaku zaman Nabi, tak logik lah benda tu dia buat tanpa Nabi tahu. So adalah sikit there's reasons to believe bahawa ini di allowed by Nabi. Dan sahabat Nabi takkan buat tu benda haram dan dia diam. Diam. Nabi tak tahu, diam. Kita buat je. Tak ada macam tu. Betul tak? Kita pun cuba nak tanya Ustaz saya buat ni okey tak? Kan, Ustaz saya silap cakap ni. Adakah dikira cerai tak isteri saya? Contohlah kan. Faham tak? Kan kita sangat berhati-hati. Sahabat Nabi lagi beratus-ratus kali hati-hati kan. So when they do something, maknanya dapatlah apa tu, approval. Lagi satu, kalau sahabat Nabi tu cerita pasal sahabat Nabi satu lagi, maka dia memang mampu je lah. Faham tak? Itu pendapat dia pasal Abu Bakar. Aku tengok Abu Bakar ni orang yang tinggi. Faham tak? So just level dia je. Tetapi kalau matan hadis tu, teks hadis tu ialah tentang syurga neraka. Come on, takkan sahabat Nabi buat cerita pasal syurga? Bahawa syurga itu ada 8 pintu. Berani tak dia buat hadis macam tu? Berani tak dia macam agak-agak aku kata 8 pintu mesti cantik lah. Faham tak? Aku kat rumah aku satu pintu pun macam kecil je. Aku rasa 8 pintu mesti best. Jadi buat je satu hadis, sesungguhnya syurga ada 8 pintu. Logik tak? Kalau hadis tu mampu. Tapi logik tak sahabat Nabi tu buat cerita? Tak logik kan? Jadi hukumnya ialah mampu. Tak, maksudnya statement dia is something Nabi tak dengar pun, Nabi tak iakan pun. Okay. Just simply satu sahabat Abu Hurairah kata bahawa di syurga nanti akan ada satu lelaki last kali keluar syurga, bla 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 bla. Now you tell me, do you think Nabi dah approve ke tidak? Walaupun tak sebut, dia tak sebut. Agak-agak Abu Hurairah buat cerita suka dia juga ataupun mesti dari wahyu? Mesti dari wahyu. Dan sebab sahabat Nabi dikira adil, no questions asked. Sahabat Nabi semuanya adil. Macam mana nak bagi statement mauquf yang naik taraf marfu? Biasa sebenarnya hadis ini mauquf tetapi hukumnya marfu. Biasa ulama sebut macam tu. Kerana tak logik untuk sahabat Nabi ini bercakap tentang dosa pahala
Allah, syurga neraka dengan fikiran dia sendiri. You get what I mean? Ya. Macam tu lah. Boleh buat. Sebelum tu lagi, bila cakap pasal hadis, dia ada dua komponen yang besar. Apa dia? Betul tak Frank? Matan Dan? dan sanad. Yes. Satu, teks. Satu lagi, the chain. Chain of narrator kan? Dan this is true for any news kan? Apa saja berita yang sampai pada kita. Saya kena share kot sebab ada orang baru-baru kan. Hadis, katakan satu kisah datang pada kita, kita kena check dua perkara. Benda pertama kita check ialah bukan cerita je tau. Teks adalah cerita dia. Contohnya IDT buka satu lagi cawangan dekat Kuala Kubu baru kan. Itu cerita. Yang sister kena tanya, brother kena tanya ialah Siapa? macam mana brother JP tahu? Sebab brother JP bukan brother Lim. Brother Lim bos kan sini. Jadi macam mana brother JP tahu? Oh, brother Lim cakap dekat saya semalam. Barulah connected. Jadi you boleh percaya dah. Kalau you percaya pada saya lah. Kalau saya ni dikenali sebagai orang yang suka tipu, dengar boleh, percaya jangan. Kan, saya memang jenis macam tu, maka hadis tu you tak pegang lagi lah, betul tak? The text, you akan just simpan ke IB je, tapi tak percaya. You tak sebar lah semua orang, IB dah pindah kan ke mana-mana, betul tak? You takkan berani cakap sebab Jeffrey ni penipu. Dia pernah menipu 5 kali. Contoh kan? You get what I mean? Jadi pertama sekali kita kena check dengan the chain tau. Dan itulah orang Islam banyak kata tu. Dia dapat je WhatsApp, dia terus forward. Dia viral kan? Oh, tiba-tiba sebenarnya bukan lah, alamak, sorry. Dah tarik boleh tak boleh dah. Dah kutuk dah orang tu. Kita dah kutuk dah kan? Dia ni ambil rasuah, dia ni jahat, dia ni bunuh orang, rogol lah, apalah. Contohnya Nes kena rogol dalam ambulan. Wah, sebar je kan? Tak tahu betul ke tak begini. MS17 jumpa kat mana? MS300 jumpa dekat tu, area Langkawi kan? Wah, rupanya salah. So first kali chain lah. Dari mana? Dia punya sanad. Dan itulah dia hadis lah. Tapi fikir dalam masyarakat kita percaya je hadis tu sesuatu yang kita akan boleh terima kan. Sebab kita percaya tak kalau ustaz tu macam tu lah. Betul. Jadi bila kita belajar macam ni, baru kita tahu ustaz pun boleh buat salah. Dia boleh silap, dia bukan sengaja. Jadi niat kita tak baik. Nobody talking about anybody's niat. Sebab I don't know what's your niat kan. Awak pun tak tahu niat saya apa kan. Mungkin lepas ni saya nak kutip duit kat luar tu. Macam bagi in kan. Okay, so clear buat ni. Sister nak tanya apa tak? Terjawab? Alhamdulillah. Okay, satu perspektif ialah sandaran. Dari mana datangnya. Okay. Perspektif kedua, cuba tengok kat situ, kat mana kita sekarang. Perspektif kedua yang kita nak pilih hari ni ialah dari segi sampainya kepada kita. Sampainya kepada kita. Actually yang lebih betul ialah bilangan perawi lah. Ada ulangan sikit tak apa tak apa ulangan sebab hari ni macam ramai yang tak ada tau. Boleh tapi ada tambahan sikit insyaAllah. Okey, sekarang ni IDT akan pindah ke ceras. Siapa cakap? Brother Jeffrey. Siapa lain-lain ada cakap tak? Brother Jeffrey dengar dari Brother Lim. Lain siapa lagi cakap? Tak, Brother Jeffrey seorang ni. Tapi ahli IDT ni ramai. Member kita ramai kan? Volunteer kita. Kenapa Jeffrey seorang yang cakap kan? Mungkin tak Jeffrey silap dengar? Mungkin silap faham, silap dengar kan? Tapi kalau you dengar daripada saya, juga daripada 30 orang, 30 people volunteer IDT, semua kata Brother Lim kata dalam satu mesyuarat. Kami semua dengar. Sekarang ni berita tu makin kuat tak? Yes, macam itulah ahli hadis membezakan antara hadis yang dipanggil. So hadis yang ialah dari segi bilangan perawi tau. Bilangan orang, salah cerita, orang yang membawa cerita. Jadi bagi pada dua. Satu dipanggil mutawatir. Jumpa tak? Satu dipanggil ahad, iaitu satu. Kata dah baca kan? Tapi tak perlu kita recap sikit dengan sedikit tambahan. Bila sebut pasal mutawatir, dipanggil too many
to be untrue lah. Okay tak? Terlalu ramai untuk ditipu. Ramai sangat terlibat dalam cerita ni. Tak logik untuk orang macam untuk kita semua conspire untuk menipu. Okay tak? Jadi secara umum ada ulama kata kalau lebih 10 orang kita kira mutawatir. Bermakna no questions asked. Ada ulama kata lebih 3 orang cukup dah. Ada banyak pendapat lah. Generally speaking, nak cerita je bahawa bila mutawatir, no questions. Maknanya ramai sangat yang terlibat. Boleh logik tak? Logik. Apa maksud too many? Contoh mutawatir Contoh Nabi say something, yang dengar daripada dia 70 sahabat. Ni level pertama kan. Level pertama level sahabat tu tak? Level kedua ialah level apa namanya? Tabi'in ada bukan 200 orang. Sebab sahabat seorang kadang-kadang cek ajar 3 tabi'in, 4 tabi'in kan. So chain dia pecah lagi macam ni. Terabur dah ni. Lepas tu tabi'un tabi'in level ketiga mestilah lebih kan. Takkan tiba-tiba 3 orang je kan, mestilah lagi ni kan, flourish kan. So kat sini lebih kurang 300 orang. Now this hadis is considered hadis mutawatir. Jadi Bukhari akan kumpulkan kat sini. Bukhari tempat ni kat sini. Lepas tabi'in ada satu lagi golongan tabi'un tabi'in ke apa. Kemudian Bukhari kat sini. Bukhari mati pada tahun 256 Hijrah. Jadi dia dengan Nabi mati tahun berapa? Please excuse my words sebab saya juga belajar bahasa Arab. Sebab belajar Arab mati tu perkataan Arab lah. Dan orang Arab kata bila Nabi Muhammad mati, dia kata mata Muhammad. Mati. Kita kata jangan cakap mati, cakap wafat kan. Sebab saya tak boleh digest lah. Sebab pada saya tu bahasa je. Bahasa Arab juga. Bermakna mati juga. Macam bagi dia gering-gering kan. Apa gering-gering? Sakit lah kan. Kan sakit kepala kita tak fikir kan. Dia sebab dia Just link jenazah dengan mayat. Mayat jenazah kan. Sama je. Dia tak apa. So please excuse my words sometimes right. So Bukhari mati 256 Hijrah. So dia dengan Nabi lebih kurang 240 tahun kan. Jauh. So this is considered hadis mutawatir. Okay. Hadis mutawatir bagi pada 2 pula tu. Wah, ini yang doktor tak dengar tu. Saya tak ajar itu lah. Itu saya lompat-lompat sana sini kan. Itu excited lebih kan. Mutawatir terbagi pada 2. Dia panggil, okay, kita bukan nak hafal perkataan ni, just nak appreciate. Boleh tak? Kita setuju kan? Kita semua nak appreciate. Bukan nak jadi scholar je tak? Lepas ni jangan buka kelas lagi tau. Biar belajar hadis lama sikit baru buka kelas. Tapi ajarlah kawan-kawan, anak-anak boleh. Mutawatir terbagi pada 2. Dia panggil lafzi. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu juga sama je. Bermakna lafaz, maknawi. Senang je. Apa Melayunya? Makna. Senang kan? Jadi mutawatir lafzi maknanya tadi yang beratus orang terlibat tu, each and every one sebut perkataan sebiji macam Nabi cakap. Verbatim lah. Verbatim, yes, that's the word. Bermakna verbatim, word for word. Bermakna kalau pergi kat Syam, pergi dekat Yaman, tengok hadis tu, kan ada jalan lain kan, jalan lain sampai ke Nabi kan. Sebiji hadis macam tu. Pergi dekat Madinah, sebiji hadis macam tu. Dan diorang tak pernah jumpa ni. Dan pergi dekat Mekah, macam tu juga, word for word. Jadi itu namanya mutawatir secara lafaz. Agak-agak banyak tak hadis yang macam ni? Dah lah mutawatir, lafaz pula sebiji. Banyak ke sikit? Agak-agak Sikit. spesifik kan? Sikit. Sebab kebanyakan hadis perkataan dia banyak tau. Kalau dan tukar jadi maka je habis lah. Dah tak lafaz dah, faham tak? Very spesifik. Kalau wow tu tak ada dah, dah tak lafaz lain dah tu. Sebab tu kalau tengok buku Imam Nasiruddin Al-Albani kan, kalau baca buku ya, mesti ada kurungan. Lepas tu kurungan kecil pula kan. Dia nak cerita apa? Jalan ni, tiba-tiba dalam kurungan ni, dan wajahnya kan, contohlah, maka disapu badannya. Boleh kurungan pula?
dan wajahnya, kemudian disuruh untuk pergi makan kan, contohlah. Ni datang mana pula dan wajahnya? Sebab ini dalam riwayat satu lagi. Maknanya, contoh, Jeffrey suka makan burger. Satu berita. Percaya tak? Percaya sebab isteri saya cakap, anak saya cakap. Percaya. Tapi satu daripada anak saya kata, bapa saya suka makan burger dengan cheese. Jadi dengan cheese dia jadi ni. Sebab ada satu riwayat kata burger dan cheese. Tapi mengganggu tak hadis tu? Dia cuma melengkapkan je. Kan? Jadi ini, kalau macam ni tak lafaz lah maknanya. Tetapi maknawi juga dia. Jadi itu dipanggil mutawatir maknawi lah. Jadi lafzi, logiknya tak banyak hadis yang macam tu. Antara satu hadis yang mutawatir lafzi ni, berpuluh-puluh sahabat meriwayatkan hadis ni, ialah man kadzaba alayya muta'ammidan. Hadis yang sangat menakutkan sebenarnya, memberi orang-orang yang belajar ni satu benchmark. Siapa yang menipu atas nama aku, maka sedialah tempatnya di neraka. Nabi kata, "Fal yatabawa maq'adahu minan nar." Maka sediakanlah tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh semua ahli-ahli hadis. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud semua. Very famous. Bukan mutafsir, lafzi pula tu. Secara lafaz. Jadi tak boleh tipu atas Nabi. Jangan suka-suka hati je kan. Ini Nabi suka ni, Nabi buat ni kan. Tak boleh, kita kena sangat berhati-hati. Nabi suka tu tak boleh. Macam Nabi makanan sunnah. Jadi, tak boleh. Nabi suka makan timun, dalil. Suka makan mentega, dalil. Betul tak? Jangan main-main sebab sedialah tempat neraka. Walaupun benda tu niatnya macam simple je, bukan nak membodohkan Nabi. Tak boleh, kita kena hati-hati. Orang yang belajar agama dia akan berhati-hati. Dan orang belajar agama akan berhati-hati dalam agama dan dalam dunia sekali. Faham tak? Maknanya bila dia cerita makcik dia, cerita pasal orang lain cerai ke apa kan, dia dengar, oh siapa kata? Faham tak? Dia tak sibuk emosi. Oh sampai tak sangka dia tu ceraikan isteri dia kan tak? Jangan don't build your emotion yet. Tapi nak tahu cerita dulu. Sahih ke tidak? Faham tak? Kan family macam cerita kan, gosip kan? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Itu belajar tak habis. Oh, suka tengok kan? Suka? Sebab kita rival kita kan? Oh, memang aku dah agak dah ini pelakon malas kan? Best, kita pun tambah-tambah cerita. No, that's not the way. Kita kena tahu cerita dulu. Kalau tak sure, KIV tak. Sampai dapat cerita yang lebih sahih. Yang lafzi yang berada bagi contoh tadi, berapa puluh sahabat yang meriwayatkan itu? Easily 20 lah, saya ingat saya. Easily 20. Dan biasa lafzi ni pendek-pendek lah, tak terlalu panjang pun. Logik kan? Yes. Sebab kalau panjang mesti ada kantoi sikit kan? Tak hafal semua. Sahabat Nabi pun bukan semua hafal lengkap-lengkap semua ada. Kalau kes yang macam ramai cakap sama berbetil, tapi ada yang mungkin seorang je lain sikit, tu kira lafzi ke? Lafzi. Sebab dia semua ambil. Tapi kalau banyak sangat variasi terlalu banyak, kita tak panggil mutawassil lafzi lah. So maknawi tu can we say maknawi is riwayat yang lafaznya berbeza tapi makna yang sama. Betul, sebab tu dia panggil maknawi. Contoh, riwayat tentang mengangkat tangan dalam doa. Jadi ada riwayat yang kata sewaktu solat istisqa, solat minta hujan, Nabi mengangkat tangannya. Okey, satu dalil lah. Maksudnya berdoa tu angkat tangan ialah diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Faham tak? Itulah perkataan dia, bahawa amalan mengangkat tangan dalam doa diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, tapi bukan lafaz, secara makna. Maknanya sahabat Nabi, beberapa golongan sahabat Nabi pernah nampak Nabi angkat tangan waktu istisqa, minta hujan. Itu. Nombor dua, dalam sembahyang doa kunut yang minta keburukan beberapa kaum tu kan, Birma'unah punya kisah tu, kunut nazilah tu. Nombor dua. Nombor tiga, Nabi angkat tangan waktu nak perang Badar tu, sampai dia punya peluk jatuh kan. Saya Abu Bakar kata cukup lah kan, Allah mesti tolong kau, Allah takkan tinggalkan kau. Nabi angkat tangan. Bermakna mengangkat tangan dalam doa, iaitu ialah amalan mutawatir, diriwayatkan mutawatir. Sampai lebih kurang 70 sahabat meriwayatkan semua kisah-kisah 70. You get it tak?
berbanding dengan 2 sahabat kan, faham tak? 2 sahabat, 3 tabi'in kan, itu tak mutawatir tu. Boleh pula tak? Secara makna. Boleh Kau confuse ke? Boleh. Tak apa, lagi kita belajar sikit lagi, kita akan pergi ke mutawatir. Okay, ahad pula. Mungkin kita boleh bagi contoh hadis mutawatir kot. Macam mana rupa dia? Mana the whole. Okay, while saya cakap pasal hadis ahad, saya sederhana akan pass kat semua orang contoh hadis mutawatir. Daripada kita punya sini boleh follow tak flow ni? Boleh follow? Know where you are okay. Alright. So far okay. Kita masih dalam pelajaran bilangan orang yang terlibat dalam sistem bilangan orang. Tapi sebab orang dah dapat dah semua, dapat tak? Betul? Inilah satu hadis yang mutawatir, tapi maknawi lah. Campur-campur semua memang mutawatir lah. Hadis apa? Cuba tengok The Prophet kat atas ni, The Prophet kan. Kemudian Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi. Level pertama semua sahabat. Level kedua tabi'in. Lepas tu tabi'in. Kemudian dia direkodkan oleh ahli-ahli hadis kat hujung tu. Cuba tengok first kali kat bawah, dia ada saum, rasa tak? Itu maknanya Bukhari dalam kitab saum, kitab puasa. Ini hadis yang direkodkan oleh Bukhari. Jadi Bukhari dengar dari siapa? Dari siapa? Ibrahim. Siapa cikgu Bukhari kat dalam hadis ni? Masya Allah. Itulah dia. Macam itulah disebut. An Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Ibnu Juraij, an Abu Salih, an Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Sebab ini hadis qudsi. Allah berkata, puasa ialah untuk aku. Dia tak macam pahala lain. Dan bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari kasturi. Dan siapa yang diganggu sewaktu di tengah puasa, hendaklah dia berkata, inni sha'im, itu aku tengah puasa lagi. Jangan cabut. Maknanya dalam puasa kita tak boleh tergaduh-gaduh lah. Kita kena rest, kita relax. Inni sha'im. Hadis ni kita selalu dengar kan? Tapi rupanya inilah orkestra di belakang dia lah. Faham tak? The making of the hadis ni, berapa ramai orang terlibat daripada banyak negeri tau. Basrah, Kufah, Iran, Iraq, Madinah, Mekah. Dan ramai sahabat terlibat, ramai tabi'in terlibat. That's for only one hadis. Boleh appreciate tak? Boleh. Kemudian direkodkan ikut siapa yang rekod lah. Kalau Muslim, kat bawah dia ada Musaw, rasa tak? Follow tak? Musaw. Nampak? Okay, itu Muslim merekodkan dalam kitab saum dia pula, dalam Sahih Muslim. Jadi cikgu Muslim ialah Ibnu Rafi', Abdul Razak, Ibnu Juraij dan seterusnya. Okey tak? Boleh follow? So this is one contoh hadis mutawatir. Sebab sahabat yang terlibat ramai kan? Boleh appreciate? Boleh ya? Alright. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ni, ini bapa kepada Sa'id Al-Khudri lah, Sa'id Abu Sa'id. Maknanya dia ada anak nama Sa'id. Yang tadi yang tabi'in tu apa? Sa'id Ibn Musayyab. Ada kat situ kan? Ibn Musayyab kan? Selepas Abu Hurairah. Oh, Ibn Abu Sa'id. Ibn Musayyab. Okey, mutawatir settle. Hadis ahad pula. Tak, yang ini dia punya, yang saya faham mula mutawatir tu maknanya daripada ramai perawi, maknanya dia punya susunan tu banyak bahagian lah. And Bukhari Muslim dia collect daripada banyak source. Tapi ni macam daripada satu line.
maknanya daripada one person from another one person. So I would thought that dia datang daripada We thought it would be like something like this kot. Macam katakan sini Bukhari. Dia Bukhari. Dia macam cikgu dia macam banyak source. macam tu. Dalam hadis ni Bukhari cuma ada saya 3 cikgu. Dia belajar perkara daripada 3 cikgu saja. Kalau tengok saja dia akan jumpa. So tengok berapa kali ada buku Bukhari. Okey. 2 je dan itulah 2 je lah cikgu dia. Boleh, siapa yang meletakkan nilai ni mutawatir tak? Adakah Bukhari atau orang-orang selepas tu? Selepas tu. Tidak tengok jalur ni semua. Yes. Macam ni, apa yang Bukhari ingat bukan mutawatir, mungkin bukan khawatir, tapi kemudian baru tahu. Sebab Bukhari mungkin tak jumpa banyak lagi sana. Oh, Kalau ini, dia tak tahu, Bukhari ini, tak tahu pun ramai ini terlibat. Oh, ini on satu hadis. Yes. Oh, okey. Satu hadis yang saya sebut Satu tadi. hadis, okey. Tadi pula yang imam So, banyak soal lah, okey. empat tu, mazhab ni, dia hidup sebelum Bukhari kan? Betul. So macam mana pula satu apa usul fiqh yang kami belajar, imam apa lupa lah, dia mengambil kalau nak mengatakan satu haram, dia mengambil hadis mutawatir bukan hadis ahad. Sedangkan tadi sebut selepas Bukhari kan yang Muslim kan? Mana? Kalau sister nak tahu di mana Imam Mazhab, ada Imam Ahmad ada kat sini terlibat dalam hadis. Kenapa tak Ahmad? Hanbal tu Dia tu Ibnu Hanbal kan? Ahmad Ibnu Hanbal kan dia? So Imam Hambali je ke yang mengambil kata bahawa setiap yang haram tu adalah yang mesti mutawatir, bukan Bukan. Yalah. Bukan. Yang itu sister kena tanya saya soalan waktu Q&A nanti boleh. Okey, Saya akan terangkan insyaAllah sikit. Okey. Sampai kita semua faham. Ya simpan Berarti terjawab tak soalan? Ya. Mula ingatkan satu ni satu hadis. So kalau you explain ni semua ni menerangkan untuk satu hadis yang tadi. Satu news sebab orang yang terlibat ramai. Oh ni hadis yang pasal saum tu. Yes. Oh ini saya. Inilah Oh okey. Macam prophet ni kat atas ni dia lah yang ceritakan kat kita tu hadis kursi tu. Maka yang dengar dari prophet tu Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, Ali. Satu news saja. Okay, then explain. Saya understand. Okay. And Bukhari pada pendapat dia waktu zaman dia, mungkin dia cuma tahu cikgu dia je lah, dua orang tu. Dan Muslim pun mungkin dia kawan dengan Muslim. So dia tahu Muslim punya jalur. Sangat tu je dia tahu. Jadi pada pendapat dia, kita ada 5 jalur dalam hadis ni mungkin. Betul tak? Dia tak tahu semua jalur kan? Dan dalam istilah hadis, one jalur ni, Bukhari ni, Bukhari naik atas jalur kan? Itu dikira satu hadis. Maknanya dalam ni ada berapa hadis? Easily is 30 or 40 kan? Ya, ikut satu jalan. Ikut jalan, setiap jalan ni lain tau. Satu nama berubah je dikira hadis lain. Sebab tu Bukhari kata, aku hafal 1 juta hadis. Mana datang 1 juta hadis ni? Sebab yang dia rekod dalam sahih dia bukan 4,000 je. Campur dia betul, yang tak berulang ialah 2,600 lebih. Mana datang juta? Sebenarnya yang dia maksudkan dengan puluh ribu, ratus ribu yang ilmu ulama hafal ni, kalau dia dengar daripada cikgu dia, cikgu dia 2 orang, dan cikgu dia pula dengar daripada ni seorang, dan cikgu dia ada 2 cikgu untuk hadis ni. Satu jalan ni dikira satu hadis, cikgu satu lagi dikira satu hadis lagi. Same matan, yes, the same news. It's considered one different hadis. And dia akan diadili secara individu. Adakah jalan ini okey ke tak? Jadi kadang-kadang yang dhaif cuma jalan itu saja. Jadi kan, daripada semua jalan ni mungkin satu jalan dhaif tau. Tapi so what? Sajalah dia. Mungkin seorang ni macam ada problem dengan hafalan dia lah. But no problem kan? Padahal dia tak ada hafal. Tengok apa jadi pada semua hadis. Tak mengganggu pun. Tapi hadis with this chain of narrator, problem. Itu kerja ulama hadis lah. With this chain of narrator ada problem. Boleh follow? Itu terlalu berat kan? Serius, kalau saya berat tu kena stop tau.
Belajar agama tak susah. Tak susah kan? Tak, sebab introductory class ni penting kan? Saya macam run sangat introduction ni. Okey, kita tetap dekat bilangan perawi. Dan ingat, tujuan kita belajar ialah untuk appreciate. Dan untuk kita lepas ni bila baca hadis, kita lagi rasa betul-betul ini daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini dah check habis tadi. Sebab tak, selama ni kita baca macam just ustaz cakap. Ustaz cakap tu dengan Nabi cakap, oh macam tu. Nabi kita cakap. Okey. Ahad. Apabila dia 3 perawi, dia namanya hadis masyhur. Apabila dia 2 perawi, dia namanya aziz. Nama je, tak penting, jangan hafal pun. Kalau 1 perawi sahaja, namanya hadis gharib. Mari ini ialah bilangan perawi sikit. Macam mana contohnya? Apabila hadis tu Nabi say something, Umar dengar, Al-Qamah dengar dari Umar, dan seorang lagi M dengar dari ini, kemudian direkodkan oleh Muslim. Ini hadis apa? Gharib, betul? Sebab 1 perawi saja. Kalau macam ni, ni hadis apa? Masyhur. Okey, kita ingat masyhur kan? Sebenarnya ia tetap gharib. Kerana semua ni, yang 3, 2, 1 ni, dia mesti each and every level persistent. Dan kita ambil yang paling minima. Sekarang yang minima satu jalan je lah, satu hadis, 1 perawi, maka dia terus jadi gharib. Walaupun ada hadis yang rupa dia macam ni. Nabi say something, yang dengar dari Nabi dah 3 sahabat, tapi dia jadi bottleneck balik, tabi'in. Kemudian tabi'in akan ajar benda orang. Hadis apa? Kena ingat, dia kena setiap tabakat kita ambil minima, baru kita guna ni. Setiap level lah. Setiap ambil level yang paling kurang perawi, itulah hukum atas ni. Paling kurang perawi kat mana? Bukan ni. Ni kan? Satu kan? Jadi kira mana? Sebab dia ada betul juga. Kita nak boleh faham tak yang ni? Boleh. Ini bukan untuk hafal tau. Kita nak faham betapa pentingnya benda ni. Macam juga berita yang kita dengar daripada kawan kita. Kau dengar dari siapa? Aku dengar daripada A, B, C dan D. Berarti kita jumpa pula A pula. Kau dengar siapa? Aku dengar daripada D, B, D, C, D juga. Maknanya mungkin D tipu kan? Kalau D tipu, semua orang kena tipu. Betul tak? Semua orang kena ditipah kan? Jadi walaupun yang satu pun kita yakin dia perawi yang boleh dipercayai. betul. Sebab apa kita nak susun semua ni? Kita nak tahu bottleneck tu kat siapa. Kalau bottleneck tu dekat satu orang yang macam tak kuat sangat, lupa, kadang-kadang Alzheimer, kadang-kadang skizofrenia. Yalah, mungkin orang tak sihat. Ada yang bulan tahu kan sahabat Nabi tabi'in ada yang Alzheimer kan? Skizo tu pun tak boleh. Yelah, Skizo tu tak boleh. itulah kalau dia ada problem yang clear kan. So kalau dia punya bottleneck tu dekat sahabat, at least okey lah sahabat tu kan percayai. Tapi jangan ingat kalau saya kata gharib, dia tak sahih tau. Saya belum cerita sahih tak sahih lagi kan. Dan ini cuma bilangan saja. Okay. Kalau 2 Nabi, 2 sahabat, kemudian Nabi, mungkin 3 Nabi, kemudian Nabi ramailah sikit. Ini namanya hadis Aziz. Sebab kita ambil yang paling kecil ni kan, ini paling kurang kan, kata Aziz. Kalau dia jadi 3 ke, maka kita namakan hadis masyhur. Kalau dah 4, 5, 6, kita dah boleh panggil dia mutawatir. Clear kan? Pasal kan? Bawa kapal terbang lagi besar.
Tapi kan punya spesifiknya ulama hadis. Yang gharib ni ada dua jenis. Ada kan bukan? Panggil gharib nisbi dan mutlak. Betul? Okey. Gharib mutlak yang saya bagi contoh tadi. Satu Nabi all the way. something All the way lah. all the way lah. Mungkin tempat kat sini dari 3 kan, bukan? Tak kisahlah Okey. Oh, okay. Ini gharib sebab seorang. Okay. Another meaning is this gharib mutlak lah. Hanya sebab satu orang ni. Tetapi kan kadang-kadang sahabat Nabi, orang ahli hadis ni, walaupun rupa dia macam ni, sahabat-sahabat, tapi dan kemudian ini patutnya kita panggil apa? Aziz. Kita panggil dia Aziz kan? Tapi dia panggil dia gharib. Why? Sebab semua orang yang terlibat ni, jangan campur Nabi lah semua orang yang terlibat ni daripada satu negeri. Semua ni orang Yaman dia semua. Okay, apa maksud ni? Kenapa sahabat, kenapa Bukhari Muslim sibuk sangat nak classify benda macam ni? Because when you are in the same locality, logik tak you semua kena tipu. Magic. Ada seorang penipu, tipu 10 orang. Bukan sahabat Nabi tipu, maknanya kan tak ada orang yang forge hadis, dan semua orang percaya. Sebab dia pakai serban janggut panjang sikit kan. Dia tipu sikit kan, je lah. Boleh saja nampak macam ustaz. Semua orang pun nak ikut. Because from one negeri, dia panggil secara nisbi lah. Secara nisbah je kita panggil hadis gharib juga. Wow, very specific kan? Very specific, insyaAllah. Dan kita boleh apply dalam hidup kan? Betul tak? Kita boleh apply dalam hidup. Kalau semua orang yang kutuk satu orang, saudara kita, sepupu kita ni, semua orang kutuk dia. Ramai kutuk dia, 10 orang kutuk dia. Siapa kutuk dia? Orang yang lawan dengan dia. Kemudian bapa dia, mak dia, aunty dia. Boleh terima semua? Ni kira 10 orang ke kira 1 orang? You faham tak? You fight with your sepupu. Dan ramai orang grup tu kutuk you. Jadi saya mesti dah percaya, ramai betul lah kutuk Asif mesti problem tu. Rupanya yang lawan dengan Asif satu lelaki ni. Yang kononnya 10 orang juga kutuk awal ni ialah bapa dia, mak dia, adik dia, kakak dia. Tak kira lah, semua geng sama, mestilah korang tumpul. Betul tak? Korang mesti terima cerita yang sama. Jadi saya nak terima lah. Kalau orang kampung Kelantan pun cakap macam tu, Selangor pun cakap macam tu, memang asyik orang. Oh, faham. Nampak tak? Kalau people from sporadic kan, semua cakap yang sama pasal asyik, problem lagi. Tapi satu group je, kenapa Kita tengok ada satu permusuhan. So, kita faham lah, kita take it with a pinch of salt lah. Kita faham lah. Nampak? Dalam hidup pun kita boleh apply kan? So, berada nisbi ni hanya untuk tempat sajalah yang sama. Tak ada kategori lain. Yang saya tahu tepat. Kita clear apa? Bilangan. Dia ada kurang apa? Sekarang dah boleh buka kelas. Cerita pasal mutawatir ahad ni memang terangga apa tengah. Macam hebat. Right nisbi. Nisbi. Ya, macam ni? Right nisbi macam ni. Gharib nisbi. Yang tadi tu satu locality Mutlak. Itu mutlak. Itu Tak, nisbi. yang mutlak satu satu nisbi. Yang mutlak saya sebut tu, yang memang satu orang. Seorang. Yang nisbi tu ada 2-3 orang. Boleh panggil Aziz. Tapi sebab semuanya daripada Yaman ataupun semua dari Mesir, another name dia ialah Gharib nisbi. Just a name lah. But yang kita kena tahu ialah ulama hadis sangat berhati-hati lah. Semua grup yang sama, something wrong. Kenapa orang Iraq tak cakap pasal hadis ni? Kenapa korang ni cakap? Rupanya hadis tu hadis ni apa tahu? Imam Ibn Majah Al-Qazwini nama dia kan? Ibn Majah betul Al-Qazwini. Cuba tengok semua sambil saya cakap ni. Mungkin saya salah. Ibn Majah daripada Al-Qazwini. Qazwini ni satu tempat daripada set stan tu lah. Uzbekistan ke apa kan. Ibn Majah, diorang dapat detect semua hadis-hadis yang puji Qazwini
Kalau Qazwin yang tempat, Ibn Majah punya tempat, kampung dia, semua problem. Qazwin, Qazwin. Faham tak? Orang Qazwin akan puji Qazwin lah. Orang Mekah tak setia pasal Qazwin. Jadi ini semua hadis yang, faham tak? Hadis palsu yang boleh legal kat situ je. Locality kan. Yes. Seperti mana, satu lagi tambahan saya. Kalau dekat Kufah, Damsyik. Hadis ni banyak pasal apa tahu? Pasal kutuk Ali puji Muawiyah. Jadi dekat Damaskus kan. Sebab itu memang tempat Muawiyah. Dan orang tak suka dengan Ali sebab ada pergaduhan sikit kan dulu. Dua-dua pun sahabat Nabi kan. Dia orang Di Sahih Muslim ini itu cuma didengar daripada satu kawasan saja, tak didengar daripada sendiri. So, diorang akan ambil macam berhati-hati lah. Bukan kata terus pangkah lah. Dia akan hati-hati. Mungkin tak ada unsur penipuan. Dia tak daifkan lagi tau. Lepas tu baru dia kaji. Sahih ke tidak? Boleh pun tak? Jangan ngantuk ni. Boleh? Betul kan? Ngantuk tu confirm pun lah kan malam ni. Okey, nak tak cerita pasal satu lagi cara melihat hadis? Dari segi sahih ke tidak? Boleh dapat satu lagi? Pada identiti ke ataupun nak just Boleh. one more way. Satu lagi cara melihat hadis. Ya? Sahih ke? Sahih ataupun okey, kita ambil satu-satu. Sahih dulu. Apakah syarat-syarat hadis sahih? Very simple. Mestilah sanadnya bersambung. Betul tak? Sanad sambung. Kenapa? Kalau Nabi say something, sahabat dengar, tabi'in dapat cerita ini, kemudian tak siapa-siapa tak, dan siapa tak, kemudian A, kemudian B kan. Bila dia rujuk-rujuk balik A ni punya A ni, rupanya A ni tak pernah pun jumpa tabi'in. Boleh faham tak? Contohlah Imam Bukhari kata, aku meriwayatkan daripada Syafi'i. Ini contoh je. Bukhari kata aku dengar dari Syafi'i. Bukhari mati pada tahun 256 Hijrah. Mati. Imam Syafi'i lah kata kan, mati pada tahun 204 Hijrah. Hidup. Dia hidup bila? Lahir lah 194. Okay. Cuba tengok, cuba buat maths. Logik tak Imam Bukhari dengar daripada Imam Syafi'i? Dia lahir tahun 194. Oh, imam muda sangat tu. Muda sangat kan? 10 tahun mungkin main buli lagi. Syafi'i katanya menghafal Quran 6 tahun. Syafi'i lah, ni Bukhari. Jadi Bukhari umur 10 tahun, Syafi'i hidup lagi lah. Dengar, Bukhari umur 10 tahun, Syafi'i nak dekat mati. Boleh? Jadi kita rewind sikit, kita reverse sikit. Imam Syafi'i tak sakit sikit umur dia 9 tahun kot. Jadi 9 tahun dia akan hadis, boleh tak? Mungkin ya, mungkin tidak kan. Jadi mungkin sanad ini terputus lah. Ini bukan real case scenario tau. Bukhari tak pernah cakap dia dengar dari Syafi'i. Saya bagi contoh. Dan contoh itu betul lah. Dia punya umur semua betul. Faham tak? Jadi sanad yang terputus. Kalau terputus sanad, kita terima tak berita tu? Kau dengar dari siapa? Entahlah, tapi Brother Lim cakap. Aku dengar Brother Lim cakap apa. Yelah, kau jumpa Brother Lim tak? Tak. Tapi kau dengar dari siapa? Entahlah, tapi aku dengar lah. Susah, ni memang sedang Malaysia tau. Ni memang sedang Malaysia. Ada aku dengar from reliable source. Who? Reliable, serius. Kau terima je. So sanad tengah sambung. Nombor 2, setiap kotak ataupun bulatan ni, you kena percaya tak?
Betul, penipu meriwayatkan daripada penipu, penipu riwayat daripada penipu, penipu kata brother Lim bla 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 bla. Terima? Tak terima. Jadi orang ni kena baik, betul tak? Perawi. Perawinya kena baik. Syarat ketiga, ada 5 syarat je. Kalau awak hafal semuanya memang awak lagi kira dia ramai ustaz dan bersama. Orang ni kena baik. Nombor 3, orang lagi. Orang baik je cukup tak? Tak cukup. Orang ni kena baik cukup dah. Baik dan kena alim lah. Maknanya sembahyang jaga apa semua. Tak cacat, tak. Yes, dia punya ingatan ataupun cara dia simpan ilmu tu kena betul. Ingat dengan bukti. Orang kata ingatan. Orang sebut dog kan? Betul kan? Dog ni bukan ni tau. Bukan biawak. Topik ni namanya ingatan lah. Kita katakan memori lah kan? Ataupun simpanan dia. Memory card lah. Tapi kan minggu lepas cakap dia dicatat kan. So benda tu taklah sangat important. Bukan, ya simpanan dia lah. Saya tengok simpanan tu. Simpanan. Akal. Jadi ada orang baik tapi dia Alzheimer. Dia baik, dia pergi semayang semua tapi dia dah lupa. Jadi orang yang lupa ni mungkin umur dia 90 dia start lupa kan. Jadi perawi hadis ni very clear tau. Orang ini suatu umur 60 kita dah tak terima dah hadis-hadis yang dia riwayatkan. Boleh. Kan? Sebab dia he's known to be forgetful. Senario kedua, orang ini umur 45, masa dia pindah ke kampung B, kita dah tak terima dah riwayat-riwayat dia. Kenapa? Kerana rumah dia terbakar. Apa kaitan? Simpanan. Yes, nota dia pun terbakar sekali dengan rumah. Maka lepas tu dia main cuba-cuba je. Faham tak? Apa saja yang dia ingat. Jadi berterabur sikit. Mungkin betul 50% tapi 50% tak betul. So ulama akan take it kita with caution lah. Apabila dia dah pindah ke Dimash, maka hadis-hadisnya perlu diperiksa. Faham tak? Dia akan cakap tu, bukan kata dia penipu ke apa. Hadis ni perlu diperiksa. Dan dia sudah hilang buku-buku dia. Very specific. Ada tak orang yang pada awal dia bukan seorang yang baik, tapi bila dia terus sikit dia orang yang baik? Generally dia bila tak baik tu memang clear sangat, dia orang tak ambil hadis. Yang pernah tak baik tu, faham tak? Dia dengan Allah tak ada masalah, tapi sama kita. Kita susah nak terima cakap awak. Tak apa, ramai lagi orang lain nak hadis, nak riwayat hadis kan. Awak continue semayang kan. Jangan masuk campur benda-benda berat ni. Tentulah. Saya nak sambung, orang ni kena baik, orang kena memori yang paling baik. Nombor 4. Yes, tak ada kecacatan dalam hadis tu. Tapi ini kita simpan dulu, jangan bincang dulu, okey? Dalam hadis tu kadang-kadang ada kecacatan. Kadang-kadang dalam sanad, dalam matan kan, tidak sebut. Okey? Dan yang nombor 5 tu mungkin logik sikit, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Saya beri contoh. Dia panggil tidak syadz. Semua ni ada kat situ kan? Ada kat dalam kita punya, ada kat dalam kita punya mind map, kita punya. Ada ditolak. Oh tak sangat, tak spesifik lah Kita dekat diterima, Ditolak. atau ditolak kan. Dia ayat diterima, okey. Dari segi kualitas dia, kualiti kan. Okay, first kali 5 syarat hadis sahih. Ini kita faham tak? Semua setuju tak? Jadi setuju? Tak ada masalah Orang baik-baik, clear. Walaupun memori dia kuat, tapi dia jahat. Terima tak cakap dia? Tak, satu kata aja semua habis. Hadis tu bila satu problem, dia tak terima dah. Memori itu hal. Tidak ada kecacatan dalam hadis tu, tak apa, kita akan belajar kemudian. Dan tidak syaz. Okay, saya akan ceritakan pasal syaz Jadi Nabi 3 sahabat dengar dari dia hadis ni. Saya akan ceritakan hadis apa. Contoh je lah Kemudian 2 Tabi'in. Okay. Kemudian Tabi'in, kita pasal Tabi'in. Kemudian Imam Ibn Majah meriwayatkan daripada jalannya. Ibn Majah ni. Okay. Ini mungkin Bukhari, ini
Ini mungkin Muslim, ini Tirmizi, ini Nasa'i. Tapi Ibnu Majah ni jalan ni okey. Follow. Boleh follow? Ini sahih, ini sahih, ini sahih, ini sahih, tapi kata ini dhaif. Ada contoh macam ni. Ni dhaif. Kenapa? Kerana cerita dia ialah ada 7 golongan yang akan di bawah naungan Arash di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya ialah seorang lelaki yang hatinya mu'allaqun fil masajid, lekat dengan masjid. Okay, satu. Satunya orang yang nak berzina tapi tak jadi. Adalah beberapa. Salah satu ialah orang yang apabila tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu. Okay. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tangan kanan, kiri tak tahu. Kanan, kiri tak tahu. Ini dia punya dalam buku dia. Kiri memberi, kanan tak tahu. Dia sudah pusing. Jadi orang kata jalan ini dipanggil jalannya dhaif. Walaupun secara normal kita faham, actually okey je hadis tu kan. Sama je maksudnya. Sama je maksud dia. When you give, orang lain tak tahu, betul tak? You tak kecoh-kecoh lah. Bukan dia tangan dia tak tahu kan? Tapi when you give, you tak kecoh-kecoh kan? Tak ada bagi cek besar 10,000 kan? Boleh. Tapi tak salah. Macam nampak dia tak? So, macam itulah contoh. Dia tidak syah, tidak berlawanan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Macam tak lazim lah. Tak jaib lah. Tak ngam. Kalau contoh yang betulnya yang ada. Ni contoh. Oh ini Ini contoh. dia contoh. Oh ini dia contoh. Okey. Jadi maksudnya dia daif dari segi matan. Dari segi makna tu since ada from Bukhari, ada Betul. from Muslim. Serupa juga macam hadis yang menggerak-gerakkan jari. Betul. Dia syaz tapi ada. Okey, siapa yang contoh lagi yang berani sebut Satu contoh. Tapi ada hadis juga Rasulullah tak menggerakkan jari. Yang banyak tak gerakkan jari. Itu Betul. jadi yang gerakkan jari itu yang syaz lah. Sebenarnya. Oh, yang lebih kuat ialah tidak menggerakkan jari. Straight syaz. Tengok dulu, yang lebih kuat ke tidak? Tengok dulu Maksudnya Kira proponen untuk gerak jari kan. Kita dengar dan kita tengok macam ni. Ini contoh hadis pasal gerak jari. Okay. Yang dikumpulkan oleh inilah level imam hadis dah yang bukukan buku lah Tirmizi, Ibnu Majah okay, ini. Dan dalam solat tu Nabi meluruskan jarinya. Luruskan jari, luruskan jari, luruskan jari, lurus. Satu daripadanya ialah meluruskan jarinya dan menggerakkan. Okay, dengar dulu. Faham tak? Meluruskan dalam solat Nabi, ada sahabat-sahabat tengok, sahabat riwayatkan, dia pada geng-geng yang sama je. Tapi ada tambahan dan menggerakkan. Dia gerak dengan Allah, gerakkan. Jadi ada dua cara tau macam mana ulama melihat perkara ini. Satu ulama kata ini syaz sebab dia berlawanan dengan hadis-hadis sahih. Walaupun dia sahih jalan ni, tapi sebab dia lawan, mungkin dia ada silap kat mana-mana jalan. Satu cara. Syaz dikira dhaif, lupakan. Forget about it. Satu lagi, dia panggil reconciliation. Yang saya kata tadi, Jeffrey suka makan burger, Dan tapi satu ada yang kata burger dan cheese. Ada tak dia merosakkan tak kisah burger? Tapi kalau Jeffrey suka makan burger, favorite dia makan burger, tapi satu anak saya no, favorite dia makan nasi goreng. Rosak tak? Mana satu favorite ni? Jadi tak boleh nak reconcile, buang. Yang ini reconcilable. Faham tak? Ini satu cara melihat. Betul, lurus betul tak? Dan gerakkan. Bukan dia kata Nabi tak faham tak? Kalau satu jalan yang pelik tu, Nabi genggam tangan dan tak lepaskan jari dia kan, maka tak boleh reconcile, maka dia syaz. So ada dua golongan ulama dalam hal ni. Satu mengambil dia sebagai syaz, tak buat. Maknanya Dan satu lagi kata ini satu tambahan daripada perawi yang sikap.
Bermakna kita boleh ambil kisah ni macam ni. Ada kemungkinan tak? Ada masa Nabi gerak, ada masa tak gerak. Macam itulah. Jadi Al-Albani antaranya rahimahullah dia kata, maka pada pendapat dia ada masa dia gerak, ada masa tak gerak, dan dua-duanya pun sunnah. Dan now you can see kenapa orang berbeza pendapat kan. Saya bukan nak suruh ambil pendapat saya, sebab saya tak cakap apa pendapat saya apa. Tapi understand, oh barulah kau faham kenapa diorang gaduh. Tapi orang bawah-bawah tu gaduh apa? Al-Albani bodoh, Bin Baz bodoh, faham tak? Gaduh macam orang bodoh lah. Dia gaduh pasal, oh Syekh kau tak pandai, janggut tak panjang, ni serban tak, serban tak putih, serban tak besar, faham tak? Dia got no ilmu. Orang ni ilmu nak tahu tu kenapa Al-Albani sebut macam ni. Dan yang jatuh perangkap ni orang-orang yang kononnya ada degree dalam agama pun jatuh perangkap ni. They don't want to know, faham tak? And seriously, apa yang kita belajar hari ni, orang dekat universiti pun tak belajar. Sebab kat universiti tak belajar macam mana? Assalamualaikum, mutlak nisbi, maksudnya bla bla bla. Mutawat, jangan sebut saya slide semua, itu semua too advanced. Mutlak kan, mutawatir maknawi, contoh bla 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 bla. Agak-agak universiti tidur kan. After 10 minutes kan, itulah style pengajaran kat semua universiti. Faham? Dia bukan sama. Maxim pun gitu lah. Dapat lecture Remori, tidur semua. So, boleh faham tak kenapa ada perbezaan pendapat? Apa yang qualify, I tak faham apa yang qualify hadis tu boleh bergabung, boleh di-reconcile. Dekat situ ada perbezaan pendapat. Is it reconcilable? Dia kata tak boleh. Yang tak boleh akan tetap cakap tak boleh. Diam dan gerak dua perkara berbeza. Saya kata diam, lurus dan gerak boleh reconcile. Lurus, gerak. Faham? Makan burger dengan cheese, okey kan? Memang burger campur dengan cheese, tapi burger dengan belacan, problem tak? Siapa mamak ni makan burger belacan? Tak boleh reconcile. Tetapi hadis tu, dia cakap lurus sahaja ke tak, atau lurus tak bergerak? Dia bersumpah juga kan. Dia sebut, dia tak sebut. Okey, dan adalah jalur lain pula dan dia tidak menggerakkan. Ada jalur lain. Jadi ini ada perbincangan panjang. Ini contoh satu macam mana nak bezakan syaz dan tak syaz. Tapi yang paling banyak ialah Tak gerak. tak gerak. Disebut tak gerak, lurus dan tak gerak. Lurus saja. Lurus, yang paling banyak lurus. Tengok masjid lah. Masjid Tengok masjid. Kalau mustaqim gerak ni. Majoriti Malaysia tak bisa gerak. So clear tak dalam bab gaduh kita tinggal tu. Bab yang kita boleh setuju ni. Ada 5 syarat hadis sahih. Never end kan? But when we understand things, we can know where it's kita cool sikit. Ada banyak lagi kita kan faham kenapa berbeza pendapat dari belakang hadis. InsyaAllah. So, settle lot ni. Setuju? Soalan ni. Ya. Apa soalan? Itu part syaz tu macam regard tu gerak tak gerak tu bukanlah perkara pokok. Tapi kalau when it comes to benda pokok, contohnya macam saya pernah dengar, tak tahu whether correct me if I'm wrong, ayatul munafiqun salasun, 3 ayat ada munafik. Tapi ada orang cakap ayatul munafiqun 4. So pada saya lah, benda tu pokok sebab you're talking about munafik. So the number 4 tu itu macam mana? Yang macam ni okey lah, Tak mengganggu. tak mengganggu lah, I mean. So that is a bit disturbing lah. Abang punya soalan Brother apa nama? Salim. Brother Salim. Brother Salim punya soalan ialah ada hadis yang sebut tanda-tanda munafik ada 3. Ada hadis yang sebut tanda munafik ada 4. So how to reconcile ya? Ada setengah orang yang lebih relax, yang tak berapa ni, dia kan cakap at one time Nabi cakap 3, at that time Nabi tambah satu lagi bila ada tambahan. Sebab for example, for your information rukun iman ada satu masa Nabi sebut 5 je. Ada hadis tertentu yang Nabi sebut 5 je, dan dia tinggalkan yang rukun Islam semua. Sebut 4 je.
tinggalkan bab haji ke Islam. Cuba search ni kalau balik. Bermakna one time Nabi ada omit beberapa perkara, kemudian later Nabi lengkapkan. Dan satu lagi soalan ialah, apakah Islam yang terbaik? Satu jawapan. Sahabat lain, apakah amalan terbaik? Sahabat lain. So faham tak? Nabi ni kenapa cakap benda lain? Terbaik untuk kau sekarang. Okay, ataupun semua ni collectively is good. Dan sebenarnya banyak instances dalam Quran dan hadis macam tu. Yang nombor tu bukan satu macam pemutus sangat. Nombor tu cuma macam nak untuk memudahkan. Macam 7 kali ayat 6. Macam tu. Setengah tu sampai kata, kalau dah kata 70 tu maknanya banyak. They don't really mean 70 tu. Orang Arab nak cakap kan, beribu-ribu. Tak, sebenarnya juta kalau kira air hujan, faham tak? Tapi dia kata beribu tu macam understood lah, banyak lah. Boleh Itu pendapat. Kalau macam Nabi cakap 7 tu maknanya banyak lah. Tak, 7 belum banyak lagi. Kalau 70 ribu tu baru macam banyak. Wallahualam. Setakat tu saya faham lah. Maybe can get a better answer insyaAllah later. Dia ustaz lain. Clear buat hadis sahih? Okey. Tetapi ada lagi isu. Ada namanya hadis hasan. Pernah tak? Bukan dhaif tau. Sahih versus apa? Sahih belakang. Sahih versus apa? Sahih lawannya? Tak sahih lah. Tak saya palsu lah. Ya, dhaif atau palsu boleh? Boleh. Di mana pula datangnya hadis hasan? Hasan maknanya baik. Hasan ialah apabila satu ciri ni ada problem sikit, tapi tak mencacatkan ingatannya. Contohnya dia ni terkenal sebagai orang yang kadang-kadang bukan penipu, dia bukan jahat, tapi dia orang baik, tapi dia punya ingatan tak berapa cantik. Boleh tak dapat? Jadi hadis tu turun pangkat sikit jadi hasan. Itu je. Okey tak? Satu ciri sebenarnya. Jadi kata hadis hasan, satu ciri ni compromise but to a very small degree. Boleh follow ke tak? Boleh. Okey. Kita tak hasan. Jom kita pasal dhaif kan. Kita nak cerita banyak lagi pasal sahih ni. Dalam kita punya jadual, dari segi diterima kan, ada dua. Diterima atau ditolak, betul tak? Diterima ada dua, sahih, hasan. Dan sahih terbagi pada dua. Semua boleh follow tak? Dia macam belajar matematik ni. Yes or no je. Yang diterima sahih, hasan. Sahih tahu dah. Kalau cakap sahih je, terus apa yang terbayang kat kepala sister? Terus terfikir 5 perkara. Sahih, maknanya dia patuhi 5 kriteria. Boleh? 5 kriteria for sahih. Boleh terima. Tapi bagi pada dua pula. Sahih bizatihi li ghairi. Zat sahih kerana dirinya dan sahih kerana bantuan luar. Ni ghair tu bukan dia. Jangan hafal kataan ni lah, just nak faham, okey? Dia sahih kerana diri dia sendiri sahih. Ada yang sahih li ghairi. Ini dia cerita dia. Nak je. Nabi say something, dua sahabat dengar. Tabi'in. Kemudian okey. Dalam Sunan Nasa'i, dia meriwayatkan daripada A riwayatkan daripada T riwayat daripada sahabat Nabi, bahawa Nabi berkata on something. Okay. Ini dia punya matan lah kan, dia punya teks. Ada problem kerana A ni diketahui sebagai orang yang agak berlupa. Jadi apa jadi pada jalur hadis ni?
Agak berluput bukan jahat, agak berluput. Hasan. Good. Ini jadi hadis hasan. Tetapi jalur-jalur yang lain ni, okay, semuanya sahih. Okay, cool, no problem. Jadi apa jadi pada hadis ni? Dia akan jadi sahih dengan bantuan. Dipanggil sahih li ghairi. Oh, sahih dengan bantuan jalur lain. Yes. Kerana sahih kerana perkara-perkara lain dengan bantuan luar. Tetapi kalau kita ambil satu hadis ni, hadis ni sahih ke hasan? Ni pula. Sahih kan? Sahih ni nama sahih li zati ke li ghairi? Ya, sahih kerana diri dia sendiri. Tak payah bantuan. Dia seorang-seorang boleh stand alone. Oh, very specific kan? Very specific. Sebenarnya di ghairi ini hanya maknanya dibantu oleh hadis sahih yang lain lah, maksudnya itu je lah. Yes. Dia hasan tapi ada bantuan lain menjadikan kita boleh panggil dia sahih kerana bantuan luar. Hasan pula ada di zati li ghairi. Dan konsep yang sama, iaitu hadis ni konsep dia menjadi pula tukar sikit. Hasan. Tapi ini dhaif. Dhaif kerana orang ni dhaif lah. Agak terus sikit lah dia punya ingatan ni. Tapi tak jahat. Terus. Ingatan ni Dhaif ni, dia seorang ni kita panggil hadis ni hadis dhaif. Dia seorang. Tapi kerana jalur-jalur lain yang hadis hasan, dia akan tarik hadis ni menjadi hasan li ghairi. Itu je. Center problem. Itulah maksud dia. Kita pernah di takrif menaikkan kalam di hasan. Selalu baca kan? Sebab dibantu dengan hadis ni. kalau sebenarnya tak payah kena pening, tak payahlah ambil jalur ni kan. Catat je lah yang hadis ni. Bagus. Itu sebab sister lebih kisah pasal matan. Sister cuma nak tahu apa aku kena buat ni. You tak kisah nama-nama ni. Sahih ke tidak apa nak buat. Kan? Kami semayang 2 rakaat bila bangun-bangun pukul 3 pagi. Elok buat ke tidak ni? Elok, ada tahajud. Okey aku buat. You don't care siapa yang bawa hadis tu. Tapi untuk perawi hadis, orang yang kumpulkan hadis, dia nak tahu kalau secara konsisten Nasai ni, contohnya Nasai lah duk menggunakan orang yang dhaif saja, maknanya Nasai ni orang yang kurang berhati-hati dalam mengambil hadis. So dia boleh buat kesimpulan Nasai ni orang yang sangat tasahul dalam hadis, orang bermudah-mudah dalam hadis. So if ever orang lain jumpa hadis Nasai, dia akan hati-hati sikit. Ada sebab-sebab lain kita. So, ini dah stand alone tak ada halang. Tapi ada cerita lain tak. Dan secara konsistennya, Nasai riwayatkan daripada ini aja ada tu jadi dhaif. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Dah 10 hadis yang kita jumpa, Nasai riwayatkan daripada dia ni, dan dia ni sebenarnya contoh-contohnya tak jumpa orang ni kan. Contohlah tak jumpa orang ni. Apa yang jadi? Orang yang ada masalah ni. Jadi apa sahaja yang Nasai dengar dari dia, kita buang. Example. So dia nak tahu trend tau kita. Nak tahu trend macam mana keadaan perawi, which can be of no concern to us lah. Kita tak ada effect pada kita. Tapi orang ada sebab kenapa orang belajar. Contoh lah, macam saya pernah baca, ada setengah orang kata macam Ibn Ishaq ni kebanyakan ada agak banyak juga hadis yang dia riwayat ni macam Israeliat ataupun macam banyak was-was banyak betul ke? Betul. Ibn Ishaq Berusaha. Tapi ada sebab dia nanti saya share kalau tapi bukan sebab Ibn Ishaq tu macam dia sengaja ke atau gitu. Generally speaking, kita tak kata dia sengaja buat lah. Tapi dia relax kerana dia bercerita pasal sejarah. Sejarah ni bukan macam hukum ni. Jadi contoh orang relax sikit dengan sejarah. Tak boleh kita simpan. Kalau nak tanya sekali lagi, clear tak kawan? Sebab hadis-hadis yang diterima Bizati ni yang lain.
still saya nak emphasis bahawa tujuan kita belajar bukan untuk hafal semua terms ni, tapi untuk appreciate lah. Appreciate betapa seriusnya mereka dalam klasifikasi hadis. Kalau benda tu tak ada, diorang tak bincang semua ni kan. Sebab dia orang very serious dalam bincang ni. Datang seorang lelaki namanya Abu Isa At-Tirmizi. Kau dengar? Imam Tirmizi. Nama buku dia? Dia panggil Jami' Tirmizi atau orang panggil Sunan Tirmizi. Dia datang dengan satu term. Hadis ini hasan dan sahih. Mana pula datang ni. Hasan ke sahih ni? Sebab aku tahu hasan tu apa. Aku tahu sahih tu apa. Macam mana boleh dua-dua ni? 50-50 kan? Rupanya yang dia masukkan hasan dan sahih ialah jalur ini yang aku sebutkan dalam buku aku ni hasan, tapi ada jalur-jalur lain yang sahih. Yes, what I'm telling you is hasan, tapi ada jalur yang sahih. Itu satu sebab. Sebab kedua ialah di sisi beberapa ulama, hadis yang aku sebut dengan jalur ini, ada ulama menghasankan perawi ini. Dan ada golongan ulama lain dia kata ni tak ada hasan, dia okey, dia sahih. Memang. Jadi macam 10 ulama cakap hadis yang aku sebut ni sahih, 10 lagi ulama kata hasan. Jadi aku tak nak commit. Let me tell you that this is hasan sahih. You do the calculation lah. Dua alam ambiguous. Tapi kalau macam tu maknanya Sahih ke tidak? yang sahih saja lebih kuat daripada hasan sahih lah. Sebab Betul. kan? Tapi still if you're talking about the matan, hasan sahih ke, sahih ke, Jawairihi ke, Rizalihi ke, matan tetap sampai pada kita dengan macam-macam bantuan. Sahih juga lah. Tak kisahlah satu jalur Ada problem. lain yang saya Dan imam hadis dia tengok lain. Saya told you kan, satu hadis satu jalur. Dia akan kaji itu saja. Dan kadang-kadang ada satu jalan ni yang dia panggil mautuk, tipu dia. Ni memang penipu A ni. Jadi bila disebut hadis ini, dia katakan hadis ini mautuk, hadis ini palsu. Hadis ini matruk dia panggil. Dia tinggalkan hadis ini. Tak boleh. Dhaif ni. Tetapi ada jalur-jalur lain yang sahih. Sebab dia very specific. Dia nak sebut juga ni, Muhammad ni penipu, jangan terima. Kalau aku cakap semua ni sahih, orang akan salah faham. Okey apa? Hadis sahih dan dia pun riwayat sekali. Jadi kadang-kadang si penipu pun meriwayatkan perkara yang betul. Yalah. Not all the time lah dia tipu. Yeah. So a liar is not lying every day. Macam tu juga orang yang baik kadang-kadang tertipu. Itulah. So this is just to focus on tarawih lah, not on the hadith. Yeah, the mata is settled lah. Yang ni Just jalur tarawih je. So macam anytime we met this tarawih, this we have to be careful lah. And it's not for us, our level to check on this, but dah siap dah semua. Sebab zaman tu zaman nak check. Untuk yang hasan, dia boleh dibantu oleh hadis jalur lain untuk jadi sahih. Tapi yang dhaif boleh tak? Ada tak? Dhaif lepas tu dibantu oleh hadis yang jalur lain sahih, dia jadi sahih. Dia dhaif Soalan yang baik, soalan yang baik saya tak pasti. Adakah kadang-kadang dia just forget about this hadis ni kot? That jalur dia forget about dia. Dhaif kan? Forget about dia, dia tak buat hadis lah. Tapi kalau dhaif pada hasan tu memang ada lah kan? So kalau macam orang komen kata Terus mula lah. macam orang komen kata contohlah hadis certain hadis, benda tu tentang amalan kata. Tapi because dia dhaif, orang cakap hadis ni ditolak. Sometimes kalau before this, I punya understanding the meaning of that hadis tu ditolak. Maknanya dia tapi sebenarnya dia daripada yang that root is tolak lah. Yes. Not The- necessarily the meaning. semua root salah. Yalah. Ada orang salah faham tau. Dia ambil bila ulama tu kata hadis ini baik, dengan jalur ini pula disebut. Hadis ini dengan sanad ini ialah dhaif kan. It's talking about specifically that jalur saja. Jangan salah faham bahawa matan tu semua kita buang kalau tu sampah. Yang danger dia, because my understanding orang kata hadis ni palsu.
So maknanya dia pengajaran daripada hadis tu orang kata palsu, padahal ada sanad-sanad lain yang maybe dia tak quote. Yang maybe betul. So you must be careful sikit lah sekarang. Tapi memang ada hadis daif yang memang daif sebab tak ada jalur lain yang Betul. kan. Ya, contohnya tuntut ilmu ke negeri China. Palsu. Palsu lah. Kan? Tahu kan? Tahu. Tapi brother maknanya Tentulah ilmu walau ke negeri China. Itu hadis palsu. Syurga di bawah tapak kaki. Itu ada asal pun. Dia ada yang palsu tapi ada narration yang mengatakan Yang membantu. Yang membantu. Jadi itu macam mana? Maksudnya So habis teror pun mungkin asal pun. tak saya keliru. Kadang yang daif itu termasuk yang palsu ke tak termasuk yang palsu? Oh, okey. Di bawah dhaif, salah satu yang dhaif ialah palsu. Palsu. Kalau yang tengok ni kan, yang tertolak kan. Tertolak. Apa tak yang ditolak? Kita belum bincang ini. Kita bincang yang dari segi diterima kan. Diterima hasanah saya. Oh, maknanya yang diterima hasanah saya. Daif ni memang tak diterima. Tak diterima. Oh, tak kira lah dia daif yang Kuat ke tak teruk kan. terbuka ataupun sebut dia daif maknanya ditolak. Betul. Daif tu maksudnya apa? Lemah. Lemah. Tetapi kita kena faham, bila kita sebut pasal hadis lemah, dia kata hadis tu dhaif. Dhaif sebab apa? Kerana perawinya penipu. Dia namanya maudhu. Itu palsu. Faham tak? Jadi maudhu ataupun palsu ialah di bawah dhaif. Dhaif is a general umbrella. Jadi ada dhaif yang tak kuat sangat, ada dhaif yang sangat teruk. Dhaif berat, dhaif sangat ringan. Tapi daif ringan pun dikategorikan hadis yang ditolak. Generally speaking, tertolak dulu. Semua okey. Generally speaking, hadis palsu termasuk di bawah hadis-hadis dhaif. Jadi kita akan belajar minggu depan lah, jenis-jenis hadis palsu pula. Hadis yang ditolak. Ada yang ditolak kerana perawi, ada yang ditolak kerana sanad. Minggu depan tak ada. Kau tak ada ke? Oh ya, minggu depan tak ada. So 2 minggu lagi lah insyaAllah. Kita akan announce Okay. The week after Asian Oh, Syed Nurul kan? 3 minggu. Jadi Minggu depan tak break ada? lama lah. Tak ada. Jangan riwayatkan hadis dhaif ya. Hadis palsu. Soalan saya dia jawab mungkin Macam mana? soalan yang imam yang dia kata dia untuk menetapkan satu hukum haram, dia hanya mengambil mutawatir hadis, bukan hadis ahad. Okey. 24 September. Ada golongan ulama yang berpendapat dalam bab akidah dia cuma akan ambil hadis-hadis mutawatir saja. Tidak. Dalam bab hukum hadis ahad tak terima. Sebenarnya diorang masukkan ahad ialah gharib tersebut. Maknanya that one narration, one. Jadi logik tak one narration tu macam boleh jadi silap. Logik lah kan? Just one. Logik lah kan? Tetapi kalau semuanya being checked properly, shouldn't be a problem. Contoh hadis gharib ialah hadis pertama di dalam Sahih Bukhari, iaitu innamal a'malu binniyat. Contohnya itu Nawawi. Bukhari pun dia, Nawawi pun dia, ramai banyak ulama mulakan dengan hadis tu. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu adalah dengan niat. Siapa yang diserahkan oleh perempuan kan? Ini famous hadis ni. Tapi hadis ni hadis gharib. Nabi Umar Al-Qamah, apa nama dia lagi? Satu lagi. Baru dia pecah. Sahabat Nabi seorang, tabi'in seorang, tabi'in pun seorang. Kemudian berpecah. Ramai. Hadis gharib. Jadi pendapat macam-macam. So generally speaking, ahli sunnah wal jamaah tak terimalah kisah yang macam tu, bahawa mutawatir sahaja untuk akidah dan sebagainya. Dan ada dalil-dalilnya.
Saya akan present lah kalau sister nak tahu. Soalan senang sikit. Soalan tu susah. Tapi okey, boleh follow. Betul You're with me lah. Saya dah sampai typing ni. Ya, ada juga. Jangan tinggal KL. Ada juga setengah ulama. Walaupun hadis tu saya, dia macam tak ada tiba. Dia macam dia tak mensayangkan tu. Dia sendiri tak terima hadis tu lah. So bagi dia tak, bukan dia tolak hadis tu Nabi, dia bagi dia sendiri hadis tu tak macam dari Nabi. Ada tak macam tu? Tapi segolongan kecil lah. Yang dia kata tak logik untuk Nabi cakap benda ni pada pendapat dia. Tapi itu bukan kita punya urusan untuk check kan. Kalau nak cerita ulama' kan, kita ada berpuluh ribu ulama' tu kan. Kalau nak layan semua pendapat, tak pernah ada. Sebab ada je ulama' yang berpendapat tudung tak boleh pakai. Sebab rambut perempuan tu tak ada masalah, boleh tunjuk. Sebab tutup kepala ni ialah budaya Arab. Ada dalam buku dia. Ada. Seorang. Tapi kan, at least seorang yang saya tahu. Ada Kan? hadis. So, do we want to take his pendapat? No, he's just alone with one knowledge. Pendapat yang syaz, betul? Ada syaz ni, berlawanan dengan yang sahih. Ada hadis kan macam bukan kepala kan? Ada ni ya. Semua kecuali muka dan tangan. Okey lah. Boleh eh? Ke minggu depan, kalau ada kelas lagi datang ke tak ni? InsyaAllah. Datang eh? Dia datang. Tu bawa kawan-kawan lagi. Cuma problem ni kalau datang kelas ketiga ke empat ni, dia dah macam luas sikit kot. Tapi maknanya korang kena buat kelas untuk dia lah. Debrief lah, debrief. Debrief lah kan, what's happening now, yang here now. Guna ni. Dan kita punya syllabus, satu page je. InsyaAllah. Okay. Belum ambil belajar. And just to illustrate how serious they were before, kat belakang page ni, ialah kitab Tahzibut Tahzib. Kitab ni karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mati pada tahun 852 Hijrah. Ibnu Hajar ni tulis buku, dia actually a book about, because of another book. Seorang, I just have to share this lah, sebab saya bersemangat lah bab ni. Pada tahun lebih kurang 500 Hijrah, okey, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, the complete text about the names of Rijal. Rijal means men lah. That means the perawi-perawi yang beribu-ribu kan. Somebody wrote this book, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang nama dia adalah Al-Mizi kalau silap. Lebih kurang tahun 700 Hijrah lah, around that lah. No. Al-Kamal ni ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mati pada tahun 600 Hijrah. Mati die. Kemudian ulama dia datang, dia tulis buku yang dalam kitab ni ada beribu-ribu nama perawi dengan nama, apa tak, nama dia, alamat, Biografi. duduk mana, biografi lah. Berapa anak, apa semua, memang sebanyak-banyak. Ulama dia datang untuk ringkaskan sikit, untuk mudahkan orang yang belajar agama. Dia sebut Tahzibul Kamal, ringkasan kepada ni. Kemudian satu lagi buku, Tahzibut Tahzib, ringkasan kepada ringkasan kau. Orang lain boleh ni. Kemudian satu lagi buku dia tulis. Maknanya berlapis-lapis tau, buku upon buku. Dan tahun lain-lain ni. Dan yang kita dapat ni ialah tahun 850 Hijrah punya one of the buku yang beranak daripada buku ni. And dia talking about one book saja. Punya series ni dia orang, betul tak? Dia add on, dia buang apa kan. Dia check balik, orang lain tak check balik, tak, yang kau buat tu salah, bab ni yang aku betulkan. Okay, itu style the literary punya, the scholar punya style lah. Sikit problem je aku tulis buku, membantah buku tulisan Dr. Jeffrey juga. Faham tak?
Jadi saya pula membantah buku saya. Memang style orang dulu. Dan sampai sekarang pun Bantah ke atau ringkasan? jadi bukan bantah lah. Oh. Ini ringkasan, ni baiknya. Saya buku mana, saya gaduh. Tapi bagus ni lah, banyak ilmu yang keluar. Jadi antaranya, cuba tengok Umar Al-Khattab, agak-agak ada berapa orang Umar yang tahu Al-Khattab tu? Satu je. Cuba tengok sini ada berapa orang. Dalam kumpul biografi Umar Ibn Khattab, Ibn Zakaria, Ar-Rasibi, betul tak? Okay, yang kemudian Umar Ibn Khattab, Ibn Nufail. Inilah Amirul Mukminin yang kedua ni. Kemudian ada bawah lagi Umar Ibn Khattab As-Sijistani, daripada Sijistan. Ini Abu Dawud punya kampung. Nampak tak Umar ada berapa? Al-Khattab. Macam ni lah diorang serius diorang ambil semua nama dan cari Umar ni Umar mana, Umar ni Umar mana. Beribu-ribu nama macam ni. Dan nama Abdullah direkodkan beratus-ratus. Abu Hurairah ada 3. Dan Abu Hurairah punya nama sebenar, siapa tahu? Dia bukan Abu Hurairah, nama lain. Yes, nama sebenarnya apa? Kalau ada Abu Umur ni memang bukan nama dia lah. Memang tumpang nama anak dia, nama bapak dia. Rupanya nama sebenar Abu Hurairah ada lebih kurang 10 orang. They're not very sure yang mana satu pun. Nabi pun pernah panggil 2 nama. Abu Hurairah dia panggil Abu Hara kan. Sebab Abu Hurairah tu bapa kepada kucing betina, dia panggil bapa kepada kucing jantan, Abu Hara kan. Ya, Apa silap? Hurairah tu kecil kan. Kucing betina kecil. Kecil kecil. Bakar bukan nama sebenar ni. Abu Bakar bukan benar. Macam itulah. Just nak show how they're very serious tu. Kalau awak jumpa nanti Umar nombor 1. Aku dengar dari Umar nombor 1 ni. Kalau Umar yang bawah-bawah ni, takkan Umar Khattab. Baca sahabat. Jadi Umar nombor 1. Ni lah Umar yang apa? As-Sijistani lah. Kemudian dengan cek pula, macam mana kau dengar dari dia? Aku dengar dari dia lah. Okay. Kau duduk mana? Madinah. Mana kau pernah travel? Aku pernah travel ke Yaman. Lagi? Mesir. Dah kau menipu. Macam mana kau tahu? Sebab Umar As-Sijistani tak pernah keluar daripada Sijistan. Kau tak pernah pergi sana, dia tak pernah keluar dari situ. Bila kau belajar? Betul, itu dia. Nampak tak? That's how they detect lah. Dan kita akan belajar insya-Allah. Kita jumpa lagi 3 minggu 4 minggu. Allahu a'lam. Jadi kat rumah insya-Allah the next book to buy is Sahih Bukhari lah kot. Dia dah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dah baca lah. Dan insya-Allah kita punya confident dan iman kita makin tinggi. Sebab sekarang kita tahu this is not a joke. Saya belum cerita pasal kitab saja tau. Kitab saja, how macam mana dia buat. Boleh cerita lagi, banyak cerita ini. Masya-Allah. Selalu kali. Allahu a'lam. Allah.